Unta tu bagi tahu pada Nabi, dia ngadu, orang ini tuan saya ni kerjanya bagi banyak tapi gajinya sikit. Dia kata kerja banyak bagi sikit. Dia kata SKMK, sikit kasih, banyak kerja. Nampak? Unta pun ngadu dengan Nabi. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertamanya, yang berbahagia, yang berusaha, Encik Samsuri bin Aman, pengarah Kolej Komuniti Bandar Tenggara. Yang saya hormati Tuan Haji Sulaiman bin Sapari selaku pengerusi Taman Anggrek Tenggara Zon 3. Yang saya hormati juga Encik Abdul Jalil bin Muhammad selaku pengerusi Surau Taman Anggrek. Yang dihormati Puan Suzi Anak Bujum selaku Timbalan Pengarah Kolej Komuniti Bandar Tenggara. Jawatan Kuasa Surau Taman Anggrek, Ketua Blok, Staf Kaki Tangan Kolej Komuniti Bandar Tenggara, para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya Allah memberikan kita keizinan, ruang, kelapangan masa dan juga nafas untuk kita sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu, di mana majlis ini adalah sekadar sesi perkongsian yang saban tahun berkitaran dan kita sentiasa menyambut sambutan ini. Kalau ikut dalam kiraan bulan, dah habis dah kita untuk ni bulan Maulid ni. Tapi bulan Maulid tidak terikat dengan waktu dan juga masa semata-mata. Rasa cinta dan rasa sayang kita pada Nabi tidaklah semata-mata terikat dengan waktu tertentu sahaja. Jadi sebab itu saya menerima jemputan daripada Ustaz Faizal sendiri. Terima kasih Ustaz Faizal sebagai pengacara majlis hari ini dan juga rakan sepengajian dalam bidang yang sama, pendidikan Islam. Saya menerima jemputan daripada Ustaz Faizal sendiri pun untuk balik kampung ni sebenarnya. Dapatlah balik kampung hari ni. Dekat. Jadi sambil-sambil dapatlah sambil-sambil berkongsi juga manfaat untuk hadirin hadirat yang hadir dalam majlis hari ini, insya-Allah. Jadi kalau ikut kepada saya punya tour untuk kuliah saya, 2 minggu lepas baru balik daripada Pahang, di Felda Selancar juga. Jemputan dari sanalah, jemputan di bawah Felda, bersama dengan masyarakat di sana, ramai, meriah. Ini pun sangat ramai, sangat meriah. Jadi kalau nak dibanding beza dengan audiens yang datang ataupun penonton yang datang yang paling ramai setakat ni, kalau untuk kuliah Maulid lah, di KKTM lah, Kolej Kemahiran Tinggi Mara di Muar, tu ramai sungguh. Jadi apapun, kiraan kuantiti tidaklah menggambarkan kepada kualiti yang kita dapat. Tak semesti yang hadir itu semua dapat benda yang sama. Jadi sebab itu, apa yang pengarah pesan tadi, pengarah kita maklum, kalau ada apa-apa tinta untuk ditulis, catat. Kalau ada apa-apa untuk disalin, ambil. Sayang dan rugilah kalau sekiranya ada input-input yang mungkin kita tak tahu ke, kita abaikan, rugi. Memanglah ceramah kita, sambutan Maulid Rasul setiap tahun ada, tapi tak semuanya benda yang kita tahu tu kita ingat. Jadi sebelum saya memulakan langkah saya, ingin saya sampaikan sedikit kasidah. Saya nak sampaikan sedikit kasidah lah, kasidah Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjemput redha dan juga sayang Nabi untuk sama-sama hadir dengan kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun tajurrus lillahi qatibata, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Biasa dengar kasidah. Yang kasidah Muhammadiyah ini penuh dengan puji-pujian. Muhammad dialah manusia mulia yang paling agung, baik datang daripada bangsa Arab, baik daripada yang datang daripada bukan bangsa Arab, baik Arab baik Ajam. Ajam ni orang bukan Arab. Muhammad adalah sebaik-baik manusia yang berjalan dengan kakinya, itu orang terbaik. Kalau semua orang ada kaki boleh jalan, tapi Muhammad adalah orang yang paling terbaik menggunakan kakinya untuk jalan atas muka bumi. Ini orang paling mulia. Kita nak cerita hari ni tentang kefahaman Islam dan juga tentang cinta Rasul. Okey, tapi saya tak nak bawa banyak cerita. Mungkin sedikit sahaja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan kisah cinta-cinta Nabi dan juga cinta umat. Nabi sayang kita, dan apakah imbalan kita balik nak balas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi itu adalah qasidah Muhammadiyah. Boleh dengar nanti, buka kat YouTube tengok sekali dia punya makna. Apakah di sebalik cerita dan makna di sebalik qasidah Muhammadiyah itu tadi. Baik. Pertama saya ingin ambil sedikit kita punya kata kunci daripada tajuk yang Ustaz Faizal sebutkan tadi, iaitu kefahaman tentang Islam. Bagaimanakah cara dan kaedah untuk kita faham Islam itu sendiri? Kalau kita faham sendiri kita punya keadaan hari ni, kedudukan kita hari ni, kita ni kalau dikiranya lah kita ni adalah Islam secara warisan. Islamnya warisan. Mak Islam, bapa Islam, kita pun jadi Islam. Jauh beza dengan orang yang menjadi pejuang untuk Islam. Cari pejuang ni, carilah. Beza dengan kita. Sebab itu hari ni orang tak hargai pun dengan nilai Islam dan hidayah itu sendiri. Memilih untuk selesa dengan apa yang dia ada tanpa ada rasa penghargaan untuk siapa yang mengusahakan perjuangan tadi. Itu. Jadi hari ni kita nak tengok, kita nak selit sikit dalam jiwa kita, siapa orang yang susah payah untuk kita dapatkan agama kita hari ni. Orang yang bawa kita pada agama hari ni siapa? Ni kita bincang sekejap lagi. Untuk faham Islam kita kena tahu kaedah dia, kena lalu jalan mana. Nabi pesan taraktu fikum amraini lan tadilla in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana kalau kalian duduk, kalian ikut, kalian pegang, kalian baca, kalian faham, kalian tidak akan sesekali sesat selama-lamanya. Dalam uslub perkataan bahasa Arab tu sendiri, perkataan menggunakan lan dalam hadis tu sendiri merujuk kepada tidak akan sesekali, tak akan berlaku. Tak akan berlaku bagi mereka yang pegang hadis dan Al-Quran, yang faham sungguh-sungguh tentang apa yang ada dalam Al-Quran, pasti tak akan sesat. Ini jaminan Nabi. Tapi kita tengok hari ni pula, kita belik sungguh-sungguh ke tidak? Bacanya, kita faham tadabbur ataupun tidak? Baca, belik-belik tapi tak faham. Al-Quran kalau dibaca, khatamnya senang. Tapi kalau kita Al-Quran, kita baca, faham dan hayati, itu payah. Itu lambat khatam. Tapi orang kita ngejar khatam. Saya sendiri pun ada rumah ngaji. Saya mengajar. Pelajar saya paling jauh daripada Singapura. Masih lagi selesa untuk online sampai sekarang. Ada beberapa orang pelajar Singapura dan sekitar Malaysia ada, di Pahang dan sebagainya. Jadi bila kita tanya, apa kehendak dia, apa kemahuan dia bila kita belajar ngaji, belajar Quran ni, apa yang dia nak? Jadi dia kata, kalau boleh khatam Ustaz. Saya nak khatam dia. Dia nak khatam Al-Quran sahaja. Bila khatam tanpa ada
kemahuan untuk kita faham, kita hayati, kita tadabbur, kita perinci, perhalusi makna dalam Al-Quran tu sendiri, gagallah kita. Sekadar nak khatam, nak habiskan Quran, pahala-pahala, bukan menafikan pahala, tidak. Dapat pahala, tetapi sayang bila kita tidak memahami secara halus apakah setiap inci dan isi penyampaian dalam Al-Quran itu sendiri. Barang bukan senang dapat tu. Tak semua orang dapat anugerah untuk mukjizat Al-Quran. Wa imma Nabi-Nabi dulu sendiri pun ada kitab pun ada 4 orang, 3 orang sebelum Nabi Muhammad. Zabur, Taurat, Injil. Tak semua Nabi dapat. Kita umat akhir, umat bongsu, paling kecil kita, adik bongsu dalam segala umat-umat yang ada atas muka bumi, kita dapat satu kitab yang paling lengkap, gabungan daripada 3 kitab sebelum tu. Taurat, Zabur, Injil gabung sekali, dapat duduk dalam Al-Quran. Dan segala cerita tentang umat-umat terdahulu, semua apa sahaja, baik buruk, baik-baik, semua sekali duduk dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim? Adakah kalian tak nak ambil pengajaran daripada Al-Quran? Baik cerita Nabi, baik cerita umat dahulu, baik cerita azab seksa, baik cerita ancaman, baik cerita pujian, kecaman dan sebagainya. Apa kalian tak nak ambil isi dalam tu? Sebab itu Allah suruh teliti dalam Quran. Sebab itu kita baca Quran jangan semata-mata kita baca, tapi hayati dan fahami. Sebegitu juga Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan jalan yang kita lalu. Bila kita dah pegang Al-Quran, kita kena tahu juga hadis ini apa. Ilmu hadis berkaitan dengan tata cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kita nak tengok ni. Tata cara kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi pesan dalam hadis riwayat Tabrani, kalau tak salah saya, riwayat Tabrani, di mana Nabi sebut ikmilu auladakum bisalasah. Lengkapkanlah, komplitkan diri anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Dekat. Masalah je. Ya. Baik. Lengkapkan anak-anak kalian itu, pada diri anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama Nabi sebut hubbun Nabi, sayang dan cinta dan rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Yang kedua Nabi sebut hubbun ahli, sayang dan cinta pada family dia, sayang dan cinta pada Nabi dan juga keturunan dia, ahlul bait. Seterusnya Nabi kata yang ketiga, bagi pada anak kalian pastikan dia dapat ilmu yang ketiga ni, iaitu qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ni yang susah ni hari ni. Banyak orang kita boleh pegang smartphone tapi tinggal Quran. Hari ni punya trend, style. Okey. Lebih pada belik-belik lah, belik-belik, scroll-scroll untuk TikTok dan sebagainya. Okey. Jadi Nabi minta lengkapkan. Kalau nak anak kita berjaya, nak kita berjaya sendiri, kita sendiri berjaya, 3 benda kita kena jaga. Bukan setakat untuk anak, tapi untuk kita. Kenapa Nabi pesan dengan istilah anak kat sini? Sebab barangkali kita punya jarak untuk kita dapatkan kebaikan daripada anak tu sendiri, kita dah tertinggal jauh. Umur dah atas, dah jauh dah. Jadi Nabi kata bagi peluang pada anak engkau, biar dia buat kebaikan, dia jadi kau punya saham kat sana, dia jadi kau punya stok bekalan kat sana nanti. Jadi jariah. Sebab itu hadis ini berkaitan dengan hadis yang lain juga. Nabi sebut antaranya berkaitan dengan apabila mati anak Adam. Idza mata bna Adam inqata'a kullu amalihi illa salas. Bila mati anak Adam, tinggallah 3 perkara sahaja. Lain balik 3 yang tinggal, yang bagi manfaat buat diri dia. Antaranya apa? Doa anak yang soleh. Ni doa anak yang soleh. Jadi Nabi minta lengkapkan ilmu-ilmu ini untuk anak, supaya ada manfaat untuk diri penjaga itu sendiri, mak ayah. Baik. Kemudian kalau kita tengok berkaitan dengan sayang Nabi pada kita, kalau kita tengok sayang Nabi pada kita, tak mampu kita ukur dengan kemampuan akal fikiran. Tak mampu kita ukur sayang Nabi. Kita sendiri kalau kita tengok kita punya sayang pada Nabi hari ni, boleh kira tak? Boleh kira tak sayang kita dengan Nabi hari ni? Pasti saja boleh. Kira saja melalui jalan selawat. Berapa banyak kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari? Kira yang itu.
kita masih boleh kira selawat, oh hari ni dapat 3 ya. Itu masih lagi kita jauh lah dengan sayang Nabi. Rasa kita nak dekat dengan Nabi tu masih jauh. Usaha kita ke arah Nabi tu macam mana? Melalui jalan selawat lah antara yang paling mudah. Nak kata kalau pergi ke Nabawi tu, Madinah tu jauh sangat kan? Jauh sangat. Jadi cinta kita lalu jalan selawat itu yang kita boleh praktikkan paling mudah tanpa bayaran. Okey? Sebab itu selawat ini maknanya sangat besar untuk kita umat akhir zaman. Selawat ni sendiri adalah satu makna yang besar untuk kita, bagi faedah besar untuk kita. Sampaikan satu sahabat ketika mana dia jumpa dengan Nabi, dia kata, satu ketika aku pernah mimpi jumpa engkau wahai Rasulullah. Aku jumpa, tetapi saat aku berjumpa dengan engkau tu, aku tegur engkau, tak kenal aku. Nabi tak kenal orang tadi tu, sedangkan duduk hidup satu zaman dengan dia. Jadi Nabi kata, memang aku tak kenal engkau. Lalu lelaki tu kata apa? Kau pernah cakap dalam sesi kuliah, waktu Nabi buat tazkirah dan sebagainya, kau pernah kata pada kami, engkau lebih kenal umat engkau lebih daripada ibu bapa engkau sendiri. Tu. Jadi macam mana Nabi boleh tak kenal aku? Kalau Nabi sendiri maklumkan depan sahabat, Nabi lebih kenal umat dia berbanding daripada mak ayah dia sendiri. Lalu apa yang Nabi kata? Satu benda yang kau dah tinggalkan dari segi amalan keseharian kau. Apa dia? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kenal. Sejak itu diri sahabat tadi dia wajibkan sekitar 50 ke 100 kali selawat dia buat tanpa ada tinggal sekali pun selepas daripada mimpi tadi. Wajib bagi dia. Sebab tu kalau kita kata wajib, satu ibadah ni kalau kita kata wajib atas diri kita, kalau ikutlah kita ni jadi berat. Kalaulah Nabi tu wajibkan apa yang wajib bagi Nabi, wajib bagi kita hari ni, habis kita. Tak larat kita nak buat. Baik bersiwak, tahu siwak? Sugi kan? Baik bersiwak. Kalaulah tak kerana aku akan susahkan umat aku, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tak kerana umat aku ni aku susahkan dia dengan perkara yang sebenarnya mudah, aku boleh mudahkan, nescaya aku suruh dia orang siwak. Aku wajibkan bersiwak itu. Wajib, tak buat dosa. Tu berat tu. Sebab tu Nabi ni tak pernah pun nak terfikir untuk membebankan umat bongsu ni, umat yang banyak kelemahan ni. Okey, siapa yang kata umat akhir zaman ni umat lemah? Nabi Musa. Saat Nabi jumpa dengan Nabi Musa waktu Isra Mi'raj, tu Nabi Musa sendiri bagi tahu umat kau ni lemah, tubuh kecil, fizikal kecil, tak mampu nak ibadah macam umat-umat dahulu. Ni. Okey, cerita berkaitan dengan Nabi Musa jumpa saat Nabi nak pergi deal, nak buat perjanjian semula dengan Tuhan untuk dapatkan waktu solat yang paling minimum, paling sikit. Okey, tu nanti kita sentuh berkaitan dengan Nabi Musa. Nabi Musa panjang sikit insya-Allah cerita dia. Baik. Jadi Nabi ni sayang kita lebih daripada mak kita sendiri sayang kat diri kita. Tu kena tahu yang itu. Soalan dia, kenapa kita wajib cinta Nabi dan Rasul? Kenapa kita kena cinta dan rindu pada Nabi SAW? Kalau tanya dalam diri kita, kenapa kita wajib cinta? Kenapa Al-Quran cinta, minta untuk kita cinta pada Nabi SAW? Ada jawapan? Yang lepas saya bincangkan berkaitan dengan kenapa Nabi dipilih sebagai penghulu segala Nabi. Agak panjanglah benda tu berfakta cerita berkaitan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Tapi hari kita bawa yang ringan sikit. Kita cerita berkaitan dengan cinta Nabi saja. Kenapa Allah wajibkan kita cinta pada Nabi SAW? Jawapan dia apa? Yang pertama, kerana tanda sempurnanya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang kamu akan dapat kemanisan dalam hidup tak boleh beli. Benda ni kamu akan dapat anugerah direct dari Tuhan. Kami offer, Nabi offer, Tuhan offer. Kamu akan dapat rasa kemanisan iman ni bila? Nanti, bila dah habis masa kamu kat dunia. Halawah al-iman, kemanisan iman. Apa dia? Ayyakunallah hawa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kamu menjadikan Rasul dan juga Allah sendiri sebagai rasa sayangnya melebihi segala apa yang kalian ada. Tu.
Nak capai tahap tu payah kita hari ni. Tengok kereta cantik sikit kita sayang Ustaz lah. Susah. Dapat handphone mahal sikit, iPhone 12 pun sayang jatuh. Kan? Jadi benda-benda macam tu, benda-benda maliyah. Hari ni ujian kita untuk akhir zaman, ujian kita adalah ujian berbentuk maliyah, bentuk harta benda. Sayang pada harta benda. Okey, jadi sebab itu penyakit wahan ni dah pun menimpa kepada umat-umat akhir zaman hari ni, penyakit wahan hubbun dunya wa karahiyatul maut. Wahan tu apa? Sahabat tanya pada Nabi, penyakit cintakan dunia dan juga takutkan kepada kematian. Tu penyakit wahan. Hari ni ramai. Okey, hari ni ramai. Jadi sebab itu tanda sempurna iman. Tanda sempurna iman, kita mesti sayang dan wajib dengan Nabi. Wajib iman dalam kita punya silibus kehidupan kita pun dalam kehidupan Muslim. Kita ada satu yang namanya rukun iman. Yang rukun iman ni kalau kita nafi, 6 tolak 1 kosong kita. 6 tolak 1 jawapannya kosong. Itu untuk kira-kira bagi rukun iman. Jadi kalau tolak 1, saya tak percaya dengan malaikat. Tak nampak depan mata. Tak nampak depan mata, saya tak percaya. Jadi hilanglah kita punya satu rukun, bermakna sekaligus 6 hilang bila satu kita tolak. Jadi itu kena hati-hati pada bab rukun iman. Jadi kalau kita kata kita tak percaya dengan apa yang kita tak nampak, maka mana mungkin rasa sayang kita datang dalam orang pada orang yang kita tak nampak pun kehadiran dia hari ini. Tak nampak. Macam mana rasa nak sayang tu? Logiknya dalam konsep percintaan sendiri pun kena tengok muka. Hari ni lah kan, tengok muka dulu, kenal, dapat tengok depan, kita minat kat dia. Okey, saya minat kat dia, dia nampak solehah. Nampak solehah sebab nampak. Nampak comel sebab nampak. Nabi macam mana kita hadirkan rasa sayang kalau kita sendiri tak pernah nampak dia? Kalau mungkin saya sendiri, pada awalnya kita sekadar baca kitab sirah, tengok sirah, mungkin kita kata tak apalah, macam biasa saja kot, tak ada apa yang unik kot. Tapi percayalah, Nabi ni ada mukjizat, orang mulia, hebat. Tapi rasa biasa. Tapi bila saya sendiri diberi peluang berulang-alik ke Mekah dan Madinah, pergi sampai ke tempat-tempat rumah Nabi dan sebagainya, maulid Nabi, tempat rumah Nabi, tempat Nabi dilahirkan, mana rumah Abu Jahal, mana rumah Abu Lahab, tengok depan mata pembuktian itu hadir di Mekah dan Madinah, maka semakin yakin kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita untuk dapat hadirkan rasa cinta tu, barangkali kalau bagi mereka yang tak percaya, tak yakin, tak sampai rasa cinta tu perlu tengok baru percaya, baru rasa sayang, maka cuba-cubalah. Kalau diizinkan Tuhan, rajin-rajinkan, usahakan sampai ke tanah suci, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Hadirkan diri. Di situ kita akan melihat banyak jasa Nabi untuk kita. Susahnya daripada Mekah ke Madinah naik unta. Nabi pergi hijrah dengan sahabat baik dia. Member rapat dia siapa? Abu Bakar. Ini cerita best Abu Bakar ni. Nanti kita ambil sikit di hujung nanti. Jadi jasa dia besar. Kalau kita nak percaya satu benda tu dengan mata, usahakanlah sampai ke kota Mekah dan Madinah. Insya-Allah dengan izinnya cinta itu lekat terus dalam hati. Sebab tu orang kalau pergi Mekah Madinah, ulang-alik rasa nak pergi lagi, balik rasa nak pergi lagi. Rasa nak pergi, rasa tu ada. Sebab apa? Allah bagi keistimewaan supaya kita sentiasa rindu dengan orang yang penat lelah untuk kita. Sengaja Allah letakkan rasa tu. Ada usaha, carilah orang yang pernah susah payah untuk engkau. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah makam aku seumpama jumpa aku masa hidup, maka wajib baginya syafaat aku untuk dia. Jamin Nabi bagi untuk kita. Bayarnya package mungkin dalam 6,000, 7,000 package umrah. Tapi satu jaminan Nabi yang mahal untuk orang yang dapat tengok makam Nabi, kubur Nabi ini, apa dia? Syafaat. Barang tak boleh beli yang ini. Yang ini syafaat tak boleh beli. Boleh bayar package umrah, tetapi syafaat tak mampu kita beli. Ada orang ramai sampai Madinah, ada juga yang tak sampai ke makam Nabi.
Saya beberapa kali juga bawa jemaah. Jadi ada juga, tak apalah ustaz, kaki sakit, tak naklah turun, saya duduk hotel aja. Jom kita ziarah Masjid Romamah. Nabi pernah buat solat istisqa kat situ, sembahyang minta hujan dan sebagainya. Nabi pernah buat solat hari raya dan sebagainya. Tak apalah ustaz, penatlah ustaz kat sini. Itulah gambaran kepada kita punya PL kat sini. Gitu. Bukan kata Mekah Madinah kota balasan kebaikan, bukan, tidak. Cumanya kadang-kadang dizahirkan itu sebagai ibrah kepada orang sekeliling yang melihat keadaan tu. Pengajaran untuk orang yang melihat keadaan tu. Okey. Jadi sebab itu mudah-mudahan didoakan semua yang hadir pada hari ini sampai dan jejakkan kaki di tanah suci. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bukan semata-mata kita sebab nak sampai ke kota Makkah, bukan semata-mata kita nak sampai ke kota Madinah, tetapi kita nak tambahkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok berapa tinggi bukit. Bukit apa yang Nabi panjat? Pergi uzlah seorang-seorang. Jabal apa? Gua Hira. Jabal Nur. Kan, bukit cahaya. Nabi panjat. Kalau tengok depan mata baru percaya. Wih, gilanya. Tengok sendiri, panjat sendiri, subhanallah. Macam tu. Jadi kita yang bawa orang, bawa jemaah ni, nak tak nak pergilah naik sekali walaupun terpaksa kan. Bawa sekali. Tapi itulah, bila terpaksa separuh jalan rasa dapatlah kita ambil ibrah betapa susah Nabi ibadat, nak mohon keampunan untuk umat hari ini, umat akhir zaman. Nabi minta ampun. Siapa saudara yang Nabi sebutkan dalam hadis? Kitalah umat akhir zaman ini. Nabi minta ampun punya banyak kali untuk kita. Nabi minta ampun banyak kali untuk kita. Nabi ni kalau kita cerita, haters dia sangat banyak. Haters. Siapa ada haters kat sekarang dekat media sosial? Semua orang ada haters. Betul? Dalam Instagram pun ada haters, Facebook ada haters, TikTok pun ada haters, semua ada. Orang baik sentiasa ada pembenci, itu biasa. Orang baik biasanya memang ada musuh, itu normal. Itulah yang dilalui oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa. Ada follower, ada haters. Itu memang biasa. Tetapi dalam sejarah sirah nabi-nabi, ada nabi yang tidak ada follower. Yang tak ada follower sedih sikit lah. Okay? Kita pun seronok kalau ada TikTok, follower ramai. Orang suka tengok video kita. Wah, boleh buat duit. Baru belajar. Saya minggu lepas baru belajar buat TikTok dengan budak, dengan student. Ustaz download lah TikTok. Cuba-cubalah tengok ustaz. Boleh buat duit. Wah, ajar kita buat duit. Pakai TikTok. Kita tak pernah. Saya memang tak reti guna yang TikTok. Baru minggu lepas belajar ajar. Guna. Jadi tengoklah kat situ macam-macam. Okey? Ada manfaat, ada juga yang mudaratnya lah. Pandai atas kita lah guna untuk gadget ni, atas kita. Okey? Kalau manfaat yang kita cari, banyaklah yang kita jumpa. Okey? Macam semalam sempat scroll-scroll, jumpa pula berderet semua cerita pasal Halloween di Arab Saudi. Ikut berita tu. Isu Halloween ni kejap lagi kita bahaskan sikit. Ada berkait dengan Nabi juga. Sebab apa? Berlakunya di Saudi. Berlaku di Saudi. Konon-konon nak merealisasikan visi 2030 Arab Saudi reformasi sosial, untuk melaksanakan agenda baru untuk memodernkan Arab Saudi yang sekian lama mundur kononnya. Itu kata mereka lah, kata putera Salman tu lah, kata putera Muhammad bin Salman tu. Okey, putera tu datang bawa agenda liberalisasi. Habis Saudi hari ni. Nanti kita tengok apa masalah dia. Okey. Jadi kenapa kita wajib, kita sambung semula, kenapa wajib cinta pada Nabi tadi? Kenapa? Yang pertama sebab untuk tanda sempurnanya iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalaulah betul mereka cintakan Allah, kalau betul mereka sayang pada Allah, mereka percaya dengan Allah, ni Allah pesan pada Nabi, suruh bagi tahu pada orang mukmin pada yang ada kat situ. Kalau betul mereka cintakan aku, fattabi'uni, bagi tahu dia orang, suruh ikut apa yang engkau bawa dalam agama ni. Fattabi'uni. Tu perintah fa'il amar.
Yadullu 'alal wujub, merujuk kepada wajib ikut tanpa bantahan. Fattabi'uni, nescaya apabila mereka ikut apa yang kau bawa, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Allah bagi kita punya diskaun lah untuk umat akhir zaman ni. Free kita dapat. Kau ikut Allah, kau percaya, kau sayang dengan Nabi, apa yang kami bagi, kami akan bertambah cinta dengan kau sebagai hamba. Bahkan bukan setakat cinta sebagai hamba, kami ampunkan segala dosa-dosa engkau atas apa yang telah engkau percayai tadi, iaitu cinta pada Allah dan juga cinta pada Rasulullah. Ini benda-benda yang kadang kita tak perasan. Allah bagi kita benda ni free aja dalam Quran. Free sahaja. Kadang kita baca, bila kita baca, kita tak faham, tak tadabbur ayat, kita tak nampak apa sebenarnya yang Allah offer pada kita umat akhir zaman ni. Semua cerita dalam Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Faham dengan tak faham. Okey? Jadi sebab itu kena ambil manfaat daripada bacaan kita. Kena rajin-rajin juga belik tafsir. Okay? Saya percayalah kalau di Johor ni sendiri kuliah-kuliah tafsir banyak. Di masjid-masjid ada kuliah, kelas-kelas takmir dan sebagainya. Baik, yang kedua, kenapa kena cinta dan sayang dengan Nabi? Kerana kita nak balas jasa Nabi. Kita nak balas dengan jasa Nabi. Susah payah untuk kita tadi, nak balas jasa dia. Okey? Andai hari ni satu dunia benci pada kita, kita kena ingat, kalau hari ni orang kata tak apa, aku dah frust, putus asa dengan dunia, putus asa dengan kehidupan, mati lebih baik. Itu orang kita kena pilih jalan singkat macam tu, bunuh diri kan, jalan mudah. Habis, selesai segala masalah. Masalah dia mungkin dia jangka selesai saja atas dunia. Jangan jadikan kematian itu satu benda yang mudah dan sia-sia. Jangan cabut nyawa sendiri, senang kata. Sebab itu sahabat Nabi sendiri pun yang hebat di medan perang, dalam perang Badar, orang hebat pergi berperang. Yang mula-mula Nabi ada bagi tahu, barang siapa ada satu manusia ini, kalau dia turun ke medan perang, orangnya hebat dalam bergulat, lawan dan sebagainya, main pedang dan sebagainya, tapi dia adalah ahli neraka. Dia ada ahli neraka. Kalau ikutkan orang yang keluar jihad ini di jalan Allah, balasannya tidak lain tidak bukan syurga, syuhada, syahid. Orang yang keluar atas jalan jihad ini syahid, itu jaminan. Okey. Tapi bagi sahabat ini, Nabi sebutkan dia bukanlah orang yang memperjuangkan agama. Keluar jihad tu semata-mata untuk menafikan kecaman-kecaman netizen yang ada pada zaman tu. Nak menafikan. Dia waktu tu Nabi dah keluar perang, dia tinggal seorang sahaja di dalam kampung, dalam kawasan tu lah di Mekah. Jadi pada waktu tu wanita-wanita yang ada ni, makcik-makcik bawang ni ramai. Zaman tu makcik bawang ramai tengok, pantang nampak benda. Mujur tak ada WhatsApp zaman tu. Kalau tidak dia hebat, ada admin Rokiah. Ada tukang hebah cerita. Mujur tak ada gadget, tapi mulut lah, berita mulut ke mulut, bagi tahu, kau kenapa tak pergi perang? Kecam habis orang tu. Kau kenapa tak pergi perang? Kau tak lelaki ke? Tak gentle ke? Jadi bila berlaku macam tu, dia pun rasa tercabar. Dia memilih untuk tak nak pergi perang. Tetapi bila dah kena tekan pressure macam tu, dia keluar. Tetapi keluar dia tu atas jalan kerana nak tunjukkan dia tu kuat, hebat. Orang kecam mungkin nampak macam dia ni lemah. Jadi keluarnya bukan atas dasar agama. Lawan memang hebat. Mau masuk tengah-tengah tentera musuh pun masih lagi boleh menang seorang-seorang. Tapi akhirnya tercedera. Bila tercedera, dia tak boleh tahan sakit tu, dia ambil pisau, ambil batang anak panah, cucuk kat jantung dia sendiri, ambil langkah bunuh diri. Sayang atas medan jihad. Adakah itu yang kita pilih hari ini? Bunuh diri bukan penyelesaian dan juga bukan untuk pemutus segala masalah. Kena ingat yang tu. Andai hari ni kalau ada orang semua benci kita, tak suka dengan kita, ingat ada satu manusia yang sayang pada kita. Masih ada satu manusia yang sentiasa sayang dengan kita. Siapa dia? Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Nabi sebut,
tidaklah seseorang itu beriman melainkan dia sayang dan cinta aku lebih daripada diri sendiri. Dalam riwayat yang lain, lebih daripada dia sayang dengan anak, lebih daripada dia sayang pada mak bapak, lebih daripada dia sayang harta benda dan seluruh manusia. Nabi kata tak beriman orang yang tak sayang pada aku lebih daripada orang lain. Sebab apa? Nabi sayang kita lebih daripada benda lain. Nabi nak sama kata, fair lah. Aku boleh bagi macam ni, aku boleh buat macam ni, kau pun boleh lah bagi kat aku macam tu. Kena fair lah, fair and square kat situ. Okey? Sebab itu Nabi pesan pada kita, ingat, kalau kita rasa kita tak ada orang suka atas muka bumi, jangan pedulikan yang orang suka tu. Tak ada nilai pun. Orang nilai kita mungkin dengan satu keburukan akan merosakkan 1000 kebaikan kita. Betul? Benda baik kita buat banyak, benda buruk yang orang pandang, itu biasa. Sebab itu jangan pedulikan pada pandangan manusia, rosak kita. Rosaklah. Kita buat baik banyak, itu biasa. Kadang yang buruk orang tengok kita, ni tak bagus dia ni. Dalam tak bagus dia, kebaikan lagi banyak, tapi yang itu orang nampak, itulah masalah kita hari ni. Tajassus, sibuk cari kesalahan orang, lupa dengan kesalahan sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Omar pesan, lama dah Sayyidina Omar bagi tahu, audit diri engkau sendiri dulu, jangan sibuk audit tengok berhati orang lain. Sayyidina Omar lama pesan pada kita, audit. Tu hasibu anfusakum. Baik, jadi ingat, ada yang sayang kita. Jangan jadikan kita ini murah sahaja di tangan kita sendiri, boleh bunuh diri dan sebagainya. Jadi untuk kita tahu Nabi ni sosok satu manusia yang hebat, tak payah kita tengok pada fizikal dahulu semata-mata. Nak tengok orang hebat, kata Nabi dan juga kata ulama dalam banyak riwayat, orang hebat ni dia ada banyak nama. Orang hebat ada banyak nama. Okey, itu orang. Kalau kita cerita tentang Tuhan kita sendiri, Tuhan ada berapa nama? Yang 99 tu yang kita tahu, betul? Cuba balik dalam Quran berapa ratus nama Tuhan. Yang 99 tu memanglah itu barang siapa yang menghafal 99 nama Allah, Allah bagi tiket free tu. Nabi sebut Allah bagi tiket percuma. Siapa yang hafal 99 nama Allah tanpa kurang satu. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang menghafal 100 nama Tuhan kurang satu, illa wahid. Nabi tak direct sebut 99. Itu keunikan bahasa Arab. Keunikan dia, cerita saya tak perinci yang itu. Kenapa digunakan perkataan 100 kurang satu tu? Kenapa tak sebut 99? Itu cerita lain. Okey. Jadi siapa yang menghafal 100 nama Tuhan kurang satu, maka jaminan syurga baginya. Banyak Tuhan jamin syurga untuk kita. Yang mana satu nak kejar? Sayang Nabi dapat syurga, hafal nama Tuhan dapat syurga, sayang ahli keluarga Nabi dapat syurga. Tapi hari ni orang kejar yang berbayar. Yang mahal tu yang orang kejar, yang pakai duit tu yang orang kejar. Payah pergi kelab kena bayar, tak apa, no problem. Kan? Judi, arak, itu yang orang bayar. Benda-benda orang bayar ni orang suka. Benda-benda berbayar ni. Jadi sebab itu benda percuma orang tak nampak. Okey? Jadi sebab itu orang hebat memang ada banyak nama. Kita tengok sendiri pada Nabi SAW, kalau dalam kitab berzanji ke dan sebagainya, banyak nama Nabi. Macam-macam nama Nabi. Muhammad ada, Ahmad ada, apa lagi? Sayyidil Mursalin pun ada. Macam-macam nama Nabi. Kalau kat Anggerik ni siapa nama paling panjang? Pengerusi nama panjang tak? Pengerusi kita, pengerusi KRT ke, pengerusi surau kita. Mungkin Tuan Haji Sulaiman, mungkin ada yang panggil Leman, contoh je Man, Le. Habis dia ringkaskan macam-macam. Kita tak tahu kan nama ringkas. Contoh, mungkin sebab nama yang banyak, dalam banyak riwayat kita ulama-ulama kita sebut, orang banyak nama ni orang hebat. Orang hebat, bukan biasa-biasa. Abu Jahal banyak nama, hebat. Abu Lahab banyak nama, orang hebat. Abu Lahab, nama asalnya siapa? Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Abu Jahal pun sama juga. Itu orang hebat ni banyak nama. Tapi hebat dia sama ada kita tengok pula dari segi kepribadiannya itu positif ataupun negatif. Tapi Nabi kita ni banyak nama. Kalau dalam Quran, nama yang paling mulia untuk Nabi ni sendiri namanya apa? Muhammad, duduk ranking paling atas.
Siapa ada nama Muhammad untung. Orang nama Muhammad ni paling untung. Okey. Sebab apa? Kerana dia adalah antara individu yang diberikan keutamaan keluar daripada neraka dan masuk syurga dulu. Orang nama Muhammad untung. Tapi yelah, janganlah buat jahat banyak sangat. Walaupun ada nama Muhammad, keluar neraka dulu. Aku ada nama Muhammad, tak apalah, aku karaoke 2-3 lagu. Kau tak ada Muhammad, 1 sudahlah. Ada nama Muhammad, wah ni jadi tiket express untuk kita buat jahat. Tak boleh lah macam tu. Ini Nabi iktiraf orang ada nama Muhammad ni. Untung orang nama Muhammad. Saya tak ada, lambat lah, kena tunggu Ustaz Faizal masuk dulu lah. Boleh Ustaz pimpin tangan saya. Untung ranking nama Muhammad dalam Quran banyak. Sampaikan Allah abadikan nama Muhammad dalam satu surah khas, surah Muhammad dalam Quran. Subhanallah, punya hebat nama tu. Tak megah ke kita ada nama macam tu, Muhammad kan? Jadi syukur. Jadi kalau pergi karaoke, beringat-ingatlah yang tak ada nama Muhammad, beringat sikit. Jangan kejap 10 lagu muka tu, kejap muka dia, kejap muka tu, kejap muka dia, kejap yang karaoke dia, kejap dia pula. Majlis orang kat situ dia lagi. Majlis penat lah kalau dia je. Dah lah nama tak ada Muhammad, sibuk pula nak karaoke. Contoh macam itulah kan. Habis kalau macam tu perempuan macam mana Ustaz? Sudah cemburu pula. Yang perempuan tak ada Muhammad macam mana? Dah tahu tak ada Muhammad, janganlah sibuk membawang. Banyak pula sibuk cari cerita. Itu contohlah Tapi perempuan dia ada keistimewaan yang lain. Walau dia tak ada nama Muhammad, dia ada keistimewaan yang lain cerita dia. Cuma nak bagi tahu, beringatlah yang tak ada nama Muhammad jangan banyak sangat buat jahat. Okey. Jadi untung orang yang ada nama Muhammad mulianya besar daripada orang yang tak ada. Okey, jadi hargai nama tu. Sebab apa? Ada berlaku di Pahang kalau tak silap saya sebelum ni di Pahang ataupun di belah timur sana ada yang buang nama Muhammad. Ada. Dia pernah berurusan, pernah buat urusan untuk buang nama Muhammad daripada pengenalan diri. Muhammad. Kenapa? Mungkin rasa tak selesa, mungkin panjang sangat, mungkin jiwa ni tak ada dengan nama Muhammad dan sebagainya kan. Buang nama tu. Ada kes yang itu. Jangan sampai macam tu kita sekali berlaku kat sinilah. Buang nama Muhammad, sedangkan Muhammad nama paling atas dalam ranking nama senarai nama dalam dunia ni. Muhammad nombor 1. Okey. Baik, seterusnya saya sampaikan satu hadis. Min asyaddi ummati liyuhibban nasu yakununa ba'di yawaddu ahadun law ra'ani bimali. Ni Nabi pesan pada kita ni. Umat yang paling cinta dengan aku adalah mereka yang datang selepas daripada kematian aku. Inilah saudara yang Nabi sebut tadi itu dalam hadis. Saudara-saudara yang Nabi sebutkan. Aku rindu dengan saudara aku. Siapa yang kau rindu tu sahabat? Kami. Sahabat tanya dengan Nabi, adakah kami ni yang kau rindu tu, adakah kami ni saudara engkau? Tidak. Balhum ashabuhum. Balhum ashabi. Bahkan kau tu, kamu semua ni adalah kawan-kawan aku, sahabat yang dekat dengan aku. Macam mana aku tak sayang? Mesti aku sayang. Jadi siapa yang kau maksudkan saudara jauh tu? Siapa yang saudara yang kau kata jauh tu? Lalu Nabi kata siapa? Amanu bi walam yarawni. Mereka ini adalah orang-orang yang datang selepas daripada kewafatan aku, tapi mereka beriman dengan aku walaupun mereka tak nampak aku. Inilah saudaranya. Inilah yang Nabi sebutkan. Umat yang paling mencintai aku. Kita, Nabi iktiraf kita. Hari ni kita yang hadir ni, ini cinta ni, semua yang datang ni pecinta-pecinta Nabi SAW, insya-Allah. Yang cintakan Nabi ni. Jadi anda punya saham semua sudah pun Nabi nampak. Malaikat pencatat sudah pun nampak usaha anda untuk sayang dengan Nabi. Satu kali kita berselawat, datang malaikat selawat, datang bawa pergi makam Nabi. Oh, hari ini si fulan berselawat aku dalam majlis di Taman Anggrek. Oh, ni dia datang bawa selawat yang sama. Nama kita dibawa, sedang dibawa dalam majlis ini sekarang. Bertemu dengan Nabi SAW. Jadi umat yang paling mencintai aku adalah mereka yang hidup selepas daripada ketiadaanku. Bahkan mereka sanggup untuk korbankan harta semata-mata untuk jumpa aku. Masya Allah.
Saya tak pakai je Saya tak pakai Boleh. Okey. Apa bunyi ya? Kat luar tak dengar. Oh, tak dengar. Apa kalau Haji nak pakai? Dirikan balik kalau nak pakai. Tadi kan? Kasih dia. Longkong kan? Okey. Baik. Jadi orang yang bergema. Jadi orang yang nak tambah dia punya nilai cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang sanggup korbankan harta semata-mata untuk jumpa aku. Ni pesen orang macam ni, pattern orang yang macam ni ramai dah hari ni. Apa bukti orang sanggup korbankan harta ni? Mereka-mereka yang sanggup buang duit, kita kata istilah buang duit, tidaklah yang sanggup korbankan duit simpanan untuk pergi ke Masjid Nabawi. Jadi kalau rindu nak kena buat apa? Kalau rindu kita nak kena buat apa? Kalau yang berkemampuan, pergilah ke Masjid Nabawi. Kalau rindu pergi Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi, tengok Nabi, tengok perkuburan Baqi', tengok syuhada Uhud, tengok yang berada di sekitar Masjid Nabawi, ada Jabal Air dan sebagainya. Tengoklah Jabal Uhud, hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Inilah satu bukit yang dia cintakan aku juga cintakan dia. Nabi couple dengan bukit, Nabi bercinta dengan bukit. Tu Jabal Uhud. Jadi kalau kita tengok hari ini macam mana cara kita nak hilangkan rasa rindu, nak buang rasa rindu kita, pergilah ziarah bagi yang berkemampuan. Di situ akan tambah dan ditambah-tambahnya perasaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya nak pergi ke Madinah ni bukan macam kita nak pergi keluar mall. Itu masalahnya kan. Perlukan biaya yang banyak, kos yang banyak. Tempatnya tak dekat, jauh. Nak tinggal keluarga kat sini, nak pergi musafir, nak kena pastikan yang kat sini pun ada bekalannya. Kat sini pun ada juga untuk makan minumnya sebelum pergi sana. Jadi sebab itu usaha ni dipandang sangat tinggi oleh Nabi SAW. Orang yang jenis ini, yang sanggup korbankan ni, ini orang lain macam punya level. Ini orang, aku ambil orang ni lebih daripada orang biasa yang sukakan aku, yang cintakan aku. Ini orang hebat. Dengan duit yang dia ada, dia korban. Berapa banyak kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang korbankan duit sebab Nabi luahkan rasa, cubalah kalau ada siapa mampu beli telaga ni untuk kegunaan orang Muslim, belilah kalau siapa ada duit lebih sikit. Nabi pun pesan dengan sahabat-sahabat yang ada duit. Sebab apa? Kat situ Nabi nak bagi satu nilai tambah yang berbeza banding dengan orang yang biasa berselawat sahaja. Nabi nak bagi ranking di atas lagi. Kita tengok Sayyidina Osman sebagai contoh. Sayyidina Osman ni orangnya jutawan. Entah jutawan Sayyidina Osman. Ada berapa orang sahabat Nabi yang bergelar billionaire, bukan billionaire. Itu dia, antaranya siapa? Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf. Ramai yang jutawan. Tetapi ini orang luar biasa daripada biasa. Sayyidina Osman, dia cerita popular dia berkaitan dengan dia beli telaga, dia beli perigi yang airnya dikatakan hampir sama rasa macam rasa air Zam-Zam zaman tu. Bi'ru Osman, telaga Osman, berada di kawasan Masjid Qiblatain sekarang. Di kawasan Masjid Qiblatain di Madinah itu juga ada kebun-kebun kurma yang ditanam, yang menghasilkan jutaan ringgit setiap tahun. Jutaan rial setiap tahun, yang mana duit tu masuk ke dalam akaun Sayyidina Osman sampai hari ni. Orang dah mati, duit jalan lagi. Luar biasa. Kita kalau mati, duit dah tak ada gitu lah. Tak jalan dah, akaun kosong, faraid dan sebagainya clear. Sayyidina Osman sampai hari ni, kalau ikut kepada pembacaan saya sebelum ni, dalam 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, investment untuk Sayyidina Osman punya pembinaan, kekayaan, properti yang berada di Madinah sahaja, sekitar lebih kurang yang masuk akaun dia 50 bilion satu tahun. 50 bilion satu tahun tak terusik, tak ada siapa pakai. Sebab itu duit itu duduk di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Saudi, uruskan bagi asnaf untuk bina hotel. Ada hotel yang mana kalau musim haji boleh pakai duduk dan sebagainya. Ada juga bagi makan
adalah dia punya program-program yang diguna pakai hasil daripada Sayyidina Osman. Orang mati tapi manfaat hidup. Itulah jariah. Ni jariah yang kita nak cari ni. Sayyidina Osman, itu pemurah dia beli telaga dengan orang Yahudi. Harganya kalau kita kirakan dengan sekarang punya harga 1.4 juta. Harga Sayyidina Osman. Telaga je, perigi je. Tapi Sayyidina Osman ni kita tahu orangnya genius, strategik. Ini orang kalau jadi untuk lobby-lobby kempen parti kat sini, ini orang bagus. Ini orang kalau kita ambil jadi perancang strategik untuk kempen pilihan raya, mesti menang pilihan raya punya, confirm. Ini Osman punya bijak lain. Dia bukan jenis orang yang kasar. Dia banding beza dengan Saidina Umar, jauh beza karakter. Kalau Saidina Umar, kita tahu macam mana kerah dia, kan? Jumpa orang nak sembelih kepala orang aja. Jumpa orang ni tebas kepala, jumpa orang ni nak tebas kepala. Itu Saidina Umar. Garang. Dia garang dalam pertahankan agama. Tapi Saidina Osman, dia deal dengan musuh Nabi pun masih lagi boleh soft spoken, cakap lembut-lembut. Ni genius antara sahabat Nabi. Empat sahabat Nabi yang utama, 4 orang tu, masing-masing dia ada karakter masing-masing. Sayyidina Abu Bakar macam mana sifat dia, Sayyidina Umar macam mana, Sayyidina Osman macam mana, Sayyidina Ali macam mana. Kalau Nabi kata nak deal untuk apa-apa urusan kenegaraan dan sebagainya, aku hantar aku punya SU lah, SUK dulu lah, aku hantar SUK dulu lah. Sayyidina Osman pergi lah, deal, urus dengan Sayyidina Osman, pergi bawa fail banyak-banyak, bincang. Antaranya peristiwa yang berlaku di mana? Hudaibiyah. Hudaibiyah, Sayyidina Osman pergi deal, bawa kita nak bincang dengan orang musyrikin Mekah. Nak bincang macam mana kalau kita nak masuk, orang yang duduk Madinah ni yang dah hijrah ni nak masuk Mekah balik macam mana, ada tak apa-apa kita boleh buat supaya tak tumpah darah. Bincang. Sayyidina Osman orangnya. Sebab itu kalau ikutkan kepada kisah perigi tadi tu, sangat susah dia nak jual. Ramai orang datang, sahabat Nabi ramai. Bila Nabi kata, Nabi luahkan rasa, kalaulah ada sesiapa yang mampu untuk beli telaga ni untuk kegunaan orang Islam, maka jaminan syurga untuk setiap satu kali air yang diambil kat situ. Jaminan syurga untuk beli air kat situ, jamin. Sayyidina Osman tak kira, dia punya harta luar biasa, beli. Tapi nak beli dia, yang seronok, yang menarik cerita Sayyidina Osman ni, cara dia beli dengan Yahudi tu macam mana, dia deal. Pendek cerita saya ringkaskan, bila mana Sayyidina Osman dia pergi tawarkan pada Yahudi tu, dia kata, okeylah ginilah, cara diplomatik lah kita bincang, brother. Orang tua, Yahudi tu tua. Saya bayar dengan pakcik 12,000 dinar emas lah. Saya bayar 12,000 dinar, tapi saya tak ambil semua. Saya cuma ambil persen saham kat sini sahaja. Contoh, saya ambil 50%, pakcik ambil 50% lah. Okey, jadi pakcik telaga ni masih pakcik punya. Cuma saya ni ambil ikut giliran hari sahaja. Jadi ikut giliran hari. Ada hari, 2 hari untuk orang Islam, yang lebihnya untuk Yahudi tadi. Jadi punya bijak Sayyidina Osman, dia bagi tahu bila dia dah bayar 12,000 tadi, dia wawarkan pada orang mukmin. Okey, saya minta dalam tempoh 2 hari saya punya turn, semua pergi ambil air, jangan ada yang datang pada hari Yahudi tu berniaga. Demam lah pakcik Yahudi tu, income tak masuk. Biasa MLM untung aja. Tu punya pandai Sayyidina Osman, potong terus ekonomi. Kalau ikut memang cerita di Madinah, banyaknya Yahudi waktu tu memang kuat sangat lah, baik ekonomi terutamanya. Jadi sebab itu Sayyidina Osman ni antara sahabat yang genius, yang sangat genius, sangat cerdas, boleh soft spoken. Sampaikan soft spoken untuk sifat Sayyidina Osman ni, boleh tackle 2 anak Nabi. 2 anak Nabi. Sebab itu gelaran Sayyidina Osman, dia dapat gelaran Zunurain, yang mempunyai 2 cahaya, cahaya Rasulullah. 2 anak Nabi dia dapat. Kita kat sini nak dapat anak imam pun susah. Anak imam pun susah kita. Yang kata anak imam tinggi sangat, anak pengerusi surau lah. Aku turunkan sikit. Susah dapat. Interviewnya macam-macam. Engkau hafal surah apa? Qul huwallah je, bacalah Qul huwallah pun boleh lah. Kau siapa nama? Alamak, saya namanya Yasin, tapi orang kampung panggil saya Wal As sahaja. Nampak? Nak interview dengan bapak pengantin pun nampak punya takut. Itu. Tapi
gentleman Sayyidina Osman punya mahal, dia punya nilai dia di sisi Nabi, dia boleh dapat 2 anak Nabi. Saling tikar, satu meninggal, isteri yang pertama meninggal, kahwin yang kedua, dua-dua anak Nabi. Tu punya mahal sahabat yang genius Sayyidina Osman, kisah dia. Tapi nak bagi tahu cinta dia dengan Nabi dibanding beza cinta dengan harta, jauh beza. Dia tak berkira pun. Nabi kata itulah yang dia rebut. Nabi kata berkorban untuk beli ni, itulah yang dia keluar, dia kejarkan. Waktu Sayyidina Osman dah ada bisnes sendiri, dah ada gedung kota sendiri. Waktu tu Abdul Rahman yang kita kata billionaire tadi tu masih lagi tengah ke ulu kilir nak buat SSM lagi. Baru cari nak buat SSM, cari tapak kedai, nak sewa apa baru. Orang tu Abdul Rahman ni jadi kaya sebab apa? Antaranya kisah ni dia jual tali unta tu. Yang kita bangga hari ni letak kepala igal tu kan. Wah, orang kita letak kepala, wah Arab sungguh lah tu. Kalau pakai jadi Arab automatik lah. Itu. Tapi itu tali pengikat unta dia sebenarnya. Nanti kat kolej saya nanti ditangkap tu ada tema Arab minggu depan. Tengoklah macam-macam orang pakai tali unta kat kepala dia kan. Tak dapat tali unta, tali rapiah yang dia buat pula. Tengoklah nanti. Okey. Jadi itu perniagaan bisnes sahabat Nabi masing-masing. Ada dia punya income, ekonomi. Tapi ekonomi dia gunakan untuk dapatkan cinta Nabi, untuk dapatkan ganjaran yang Nabi offer tadi tu. Itu luar biasa sahabat. Bukan fikir tentang kebendaan, tidak. Tak ada pun. Ada Hanzalah sendiri, anak orang kaya, jual segala harta dia, anak orang kaya tapi sanggup hidup susah. Sebab apa? Dibuang keluarga. Hanzalah, kisah Hanzalah ni popular. Yang mana dia kahwin tak sempat, dia dah tidur dengan isteri dia. Malam tu dipanggil untuk seruan medan jihad, keluar meninggal di medan jihad, tak sempat mandi wajib. Kisah Hanzalah ni orang kaya kat ni, anak orang kaya. Tapi tak sempat mandi wajib. Keluar atas dasar seruan cinta Nabi. Nabi panggil, siapa yang sanggup berjuang keluar. Terkorban Hanzalah tu, meninggal. Mati di medan jihad. Jadi yang dimandikannya, cerita masyhurnya cerita tentang dimandikan malaikat jenazah dia, Hanzalah tu. Itu mahal, itulah bayaran dia. Cinta Nabi, keluar ikut seruan, ikut arahan, bayar mahal lah. Dapatlah dia punya imbalannya syurga. Okey, jadi sebab itu kita tengok hari ini kita apa yang kita mampu korbankan untuk kita dapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda tu? Carilah yang itu. Kalau kata dengan selawat atas Nabi boleh dekatkan kita, amalkan yang itu. Kalau kata dengan puasa selang dalam seminggu ambil Isnin Khamis, itu boleh dekatkan kita dengan Nabi, buatlah yang itu. Carilah satu benda yang amalan kalau kita buat, kita rasa kita boleh sentiasa dekat dengan Nabi. Kalau kata tengok YouTube kisah-kisah Nabi, kata kalau saya suka cari kisah-kisah yang agak menyayat hati, kisah Nabi kan. Kat situ kadang-kadang bila kita tengok, automatik kita air mata kita keluar. Bila air mata keluar tanpa kita sedar, air mata keluar sebab kita sayang dan cinta Nabi dan takutkan Tuhan. Ini air mata mahal. Bukan benda yang buat-buat, nangis kan, nangis buat-buat. Jadi sebab itu kalau kita tak dapat satu benda yang kita boleh amalkan secara konsisten, cari benda yang mudah dan dekat dengan kita untuk kita amal. Cari. Macam saya lebih mudah untuk tengok video. Tengok video, cari benda yang mungkin cara penyampaian. Kadang-kadang dalam video ni, cara penyampaian dia sebab ada latar belakang muzik. Bila ada latar belakang muzik, kadang-kadang muzik tu sedih. Cerita biasa je, macam dalam kuliah ni kan biasa je. Tapi muzik dia sedih. Sampai. Itu kadang mahal yang itu. Itu pun dah cukup sebenarnya untuk buat kita rasa dekat dengan Nabi hari-hari. Benda tu. Jadi saya pesan kepada semua yang datang pada hari ini, carilah satu apa kebiasaan yang kita boleh amal, yang kita boleh buat supaya hati kita sentiasa ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah, saya ambil satu kisah, bukan setakat manusia sahaja yang kena sayang dengan Nabi. Bahkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, haiwan semua sayang dengan Nabi. Betul? Banyak dalam riwayat Qasasul Anbiya, banyak dalam Sirul A'lamun Nubala, kisah-kisah kitab-kitab Arab tadi banyak cerita tentang cinta sahabat dan juga apa yang ada kat sekeliling ni, semua cinta pada Nabi. Antara kisah yang popular juga berkaitan dengan kisah pokok tamar. Korma nangis, biasa dengar? Ada lagu nasyid. Lagu nasyid tu pun ada kisah pohon tamar, tangisan tamar. Okey? Jadi kisah pokok tamar ni dia famous. Sebab apa? Biasa Nabi jadikan dia sebagai apa? Sebagai sandaran. Sandar, naik mimbar sandar sekejap. Jadi bila Nabi dah tak naik, satu hari Nabi dah buat mimbar baru, naik, dengar macam bunyi orang menangis, macam anak unta menangis.
Macam anak unta menangis, baby unta lah, baby camel. Nangis bunyi, teresak-esak. Sahabat pelik, apa yang ganggu sebenarnya, apa yang bunyi kan. Lalu rupa-rupanya bila diamati betul-betul, oh yang nangis tu pokok tamar tu. Sedih. Kenapa? Nabi dah tak nyandar pada aku. Dulu kalau Nabi nyandar pada aku ni, Allah rasa seronoknya. Hai, tubuh mulia sandar kan. Jadi pokok sendiri pun sayang dengan Nabi. Pokok, kita hidup, macam-macam benda kita boleh buat. Tangan boleh gerak, boleh buat sunnah Nabi, boleh mudahkan urusan orang, boleh bantu orang-orang miskin, susah dan sebagainya. Kita banyak benda boleh gerak. Pokok duduk situ aja. Tapi manfaat dia pada Nabi sungguh luar biasa, iaitu rasa cinta. Rasa cinta ni mahal. Jadi dalam kisah yang lain, kalau dalam kisah pokok tamar tadi tu, dalam kisah yang lain juga berkaitan dengan kisah seekor unta. Waktu Nabi pernah travel dengan sahabat-sahabat dia pergi melancong. Nabi pergi travel, kemudian tiba-tiba Nabi didatangi oleh seekor unta yang dalam kawanan, tengah digembala, tengah dijaga oleh tuan lah. Keluar, tiba-tiba menuju pada Nabi SAW. Datang terus pada Nabi, unta tadi. Jadi unta tadi buat apa? Unta tadi pun jumpa, dia landingkan kepala dia kat bahu Nabi, lentuk. Kita ada tak hari ni, tengah-tengah bawa motor ke, tengah jalan kaki, tiba-tiba ada binatang lentuk kat bahu? Nah, lari. Ada tak binatang level tu datang kat kita, lentuk kat kita? Kalau ada kucing lah, kucing mungkin lah, ya kan, kat kaki geser-geser, itu pun kadang-kadang kena gigit juga kan. Ini unta datang, landing kat atas bahu Nabi. Adalah bahasa dia kan. Pandailah dia. Nabi ni, Nabi punya spotting layan, dengung. Okay. Nabi layan. Kalau kita binatang yang aneh datang, tiba-tiba datang jilat ke baju ke, landing kat bahu, syuh. Kan? Zirafah lah, kalau zirafah kan, lari. Nampak? Datang adu pada Nabi, unta tadi. Nabi pun dengar, sahabat pun pelik, apa yang disembangkan tu, faham bahasa binatang. Istimewa Nabi, Nabi dapat benda-benda mutlak yang Nabi-Nabi sebelum tu dapat. Cuma Nabi tak memilih kekayaan je. Kalau cerita bab dari segi keistimewaan ilmu, Nabi Musa minta dengan Tuhan, Rabbi syrah li sadri, dalam surah Taha. Biasa penceramah baca Rabbi syrah li sadri kan, lapangkan dada dan sebagainya. Nabi Musa minta, bila mana nak hujah dengan Fir'aun, minta untuk tenangkan hati, lapangkan dada. Beza dengan Nabi, Allah tanya dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dada engkau wahai Muhammad? Yang pertama minta, yang kedua Tuhan tanya. Kan aku dah bagi kau cool, dah bagi dah. Nampak beza kekayaan, dari sudut kekayaan, Nabi Sulaiman minta, wahai Tuhan aku, mau ampunkan aku, kurniakan aku satu kerajaan yang tak akan mungkin dimiliki oleh seseorang lagi selepas ni, namim ba'di. Nabi Sulaiman minta jadi kaya, minta, Tuhan bagi, minta kan. Nabi Muhammad waktu dia ditawarkan, adalah malaikat daripada JPA ke apa, bahagian sumber manusia, datang jumpa dia. Datang jumpa, wahai Rasulullah, ni aku bawa surat ni, nak tak aku tawarkan pada engkau kekayaan yang sama level macam Nabi Sulaiman punya. Orang kita hari ni, yang mereka kejarkan hari ni, baik kita, tak kira lah siapa, bukan ahli politik, ada kita sama pun, kedudukan, kekayaan, lagi apa? Isteri ramai-ramai lah yang nak yang itu kan, bini ramai yang itulah ramai yang nak. Kedudukan, pangkat, kekayaan, harta, itu orang nak yang tu. Jadi sebab itu, yang itulah mutlak. Mutlak Nabi Sulaiman bukan semata-mata dia dapat yang itu. Dia dapat kemahiran untuk kawal angin, dia dapat kemahiran untuk kontrol jin, dia boleh bercakap dengan binatang, faham bahasa binatang sebagainya. Mutlak itu jatuh pada Nabi SAW, dapat Nabi kita. Tapi Nabi tak memilih untuk jadi kaya. Nabi kata, tak apalah, kalau nak betul nak tawarkan aku kaya, ada satu je soalan aku nak minta, ada satu benda je aku nak minta dengan kau. Waktu tu Jibril datang dengan malaikat daripada JPA tadi Jabatan Perkhidmatan Awam tadi kan. Jadi dia datang, dia jumpa, bagi tahu, okeylah, kalau kata aku terima tawaran ni tadi ni, jadi kaya dan sebagainya, boleh tak
jaminkan untuk umat aku, dengar ni, untuk kita ni, jaminkan untuk umat aku hari ni supaya tidak ada satu pun yang disentuh api neraka. Nabi fikir kita sampai hari ni. Nabi fikirkan kita nak selamat daripada neraka. Hari ni banyak orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi kesudahannya syurga. Banyak orang beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi banyak endingnya neraka. Kerana apa? Balik-balik semua pada niat kita. Balik pada niat. Jadi jangan kita pandang seseorang itu pada luarannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa yang Allah kata? Jangan sesekali kau pandang manusia itu sendiri yang sama level dengan kau, daripada tanah, daripada air mani, sama. Jangan pandang yang itu, jangan pandang harta, jangan pandang pangkat dia. Tengok satu benda yang kau kena nilai. Tengoklah dari sudut amalan dia. Amalan dia istimewa. Sebab tu orang biasa, kita tengok orang biasa, matinya pun ada yang luar biasa. Orang biasa. Bukan kata tunggu ustaz, ulama, syekh apa, tidak. Orang biasa. Paling mudah kita ambil contoh yang berlaku hari tu, meninggal kebakaran kat highway tu, Sedenak tu. Ada tengok tak berita tu? Tu orang Kota Tinggi kan, arwahnya tu, perempuan tu meninggal sekali. Yang itu tengok, saya tengok cukup keratan akhbar dia yang mengatakan jenazahnya tak ada apa-apa, elok, sempurna. Apa amalan? Cukup yang itu, cukup tangkap kita. Orang biasa boleh jadi luar biasa di sisi Tuhan. Tak semestinya orang luar biasa di mata kita hari ini ada pangkat hebat dan sebagainya, berjawatan tinggi. Tak semestinya kesudahan dia lebih baik daripada apa yang kita bayang masa dia hidup. Jadi sebab itu kita kena tengok bekal yang terbaik. Tuhan pesan bekalannya adalah bekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawa bekal. Umat Muhammad, manusia, aku pesan pada engkau, bawalah bekal siap-siap. Apa bekal yang terbaik? Bawalah bekalan takwa. Takwa. Takwa ni level dia dengan ihsan sama tinggi lah. Dahsyat takwa. Takwa ni takut dah, takut. Ihsan lagi dahsyat. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ini mana orang yang buat ibadah, dia buat ibadah seolah-olah dia rasa dia nampak Tuhan depan mata. Kalau kata dia tak nampak Tuhan depan mata, dia akan rasa akan ada yang sentiasa memerhatikan dia. Itulah muraqabah. Sentiasa rasa diawasi. Sebab itu benda-benda macam ni kadang kita tak perasan, terlepas pandang kan. Kita tak perasan benda-benda macam ni. Kadang kita buat sesuatu nakkan sekadar perhatian. Ramailah hari ni kan orang yang nak viral, orang yang nak famous hari ni, kita tengok saja cap rice. Contoh kan nanti topi beras pun sama juga kan, macam-macam isu, segala isu manusia semua dia nak ambil kan. Isu cikgu siapa, Cikgu Fadli kan, Cikgu Fadli Saleh pun dia nak cover. Isu artis pun dia nak cover. Sampai dapat gelaran apa, Tiger Al-Quds kan, Palestin. Dahsyat lah tu. Okay, Caprice. Ini sebut saja, bukan kata dia tidak, dia bagus, orangnya baik. Okay. Baik. Kemudian tadi pasal unta tadi tu, bila mana dia dah letak kat bahu Nabi, dia ngadu pada Nabi sebenarnya. Dia bagi tahu pada Nabi bila dia dah selesai cakap dengan Nabi, dia bangun balik, dia balik pada tempat kawan dia. Dah balik tempat kawan dia, Nabi tanya, siapa pemilik unta ni? Aku nak beli. Siapa pemilik unta, aku nak beli. Jadi datang, bukan datang, sahabat Nabi dia minta, Rasulullah minta Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, kalau tak silap saya, cari siapa pemilik unta tu. Jadi orang ni tak ada kat situ, cari baru jumpa kat kampung. Bila Nabi tanya, boleh tak aku nak beli unta ni? Apa orang tu kata? Bahkan kalau engkau minta sahaja pun, aku bagi, sebab engkau utusan Tuhan, engkau Rasulullah, orang yang paling mulia, minta aku, mesti aku bagi kan. Jadi sebab itu bila berlaku sedemikian, Nabi kata, kalaulah engkau bagi aku unta ni, engkau ada barang apa lagi? Tak ada, satu tu je aku ada. Dah takkan jadi asnaf, takkan jadi orang susah, tak ada barang apa-apa kat tangan. Jadi iya betul juga kan, tak apalah, tak jadi jual lah. Tak jadi. Nabi suruh simpan.
Apa unta tu kata? Nabi tu pesan. Nabi bagi tahu, unta tu bagi tahu pada Nabi, dia ngadu. Orang ini tuan saya ni kerjanya bagi banyak, tapi gajinya sikit. Dia kata kerja banyak bagi sikit. Dia kata SKMK. Sikit kasih, banyak kerja. Nampak? Unta pun ngadu dengan Nabi. Kita boleh ngadu dengan crush kita aja. Kan? Kalau ada crush lah. Kalau single tu forever lah, macam tu je. Kita ngadu dengan manusia. Binatang cari ngadu dengan Nabi. Kita hari ni tengok punya sayang. Segala makhluk sayang dengan Nabi SAW. Hebat. Okey. Kemudian saya nak ambil satu lagi. Apa contoh binatang, tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok yang sayang dan rindu dengan Nabi, kisah dia. Okey, dalam satu riwayat hadis Imam Ahmad, ada satu pokok, pernah Nabi pergi travel juga, Nabi pergi melancong dengan sahabat. Apabila Nabi bergerak, Nabi pun rasa letih. Nabi berehat satu tempat yang tak ada teduhan pokok tu, kawasan tu lah. Jadi apabila Nabi baring di situ, depan mata sahabat melihat kepada keajaiban yang berlaku. Satu pokok daripada jauh bergerak tiba-tiba sendiri, datang dekat Nabi, berhenti kat bawah kat Nabi, payungkan Nabi pokok tadi tu. Kalau cari kat Google, ada satu yang orang viralkan pokok tu, rimbun sungguh. Dia kata di situlah tempat Nabi pernah istirahat, dan dikatakan itu pokoknya. Kalau cari kat Google jumpa pokok tu. Wallahu alam. Tak berani kata itu ya, itu tidak, tapi kata yang itu. Gambarnya lah, gambar saja. Tapi nampak pokok tu pun hidupnya subur, besar. Jadi dikatakan pokok tu datang memayungi Nabi sewaktu Nabi tengah beristirahat. Nabi terlelap tidur. Nabi tak sedar, Nabi tidur. Tetapi sahabat-sahabat yang melihat fenomena depan mata tu kagum. Tiba-tiba datang payung Nabi. Bila Nabi bangun sedar, semua tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, perasan tak apa yang berlaku tadi? Kenapa pokok tiba-tiba datang payungkan kau? Itulah yang nak ditunjukkan untuk tambah keyakinan kau dengan aku sebagai Nabi. Nak tambah sahabat ni, nak tambah keimanan sahabat supaya lebih percaya dengan itulah mukjizat Nabi SAW. Itu pokok. Okey. Kemudian Nabi juga sangat bangga dengan kita bila kita boleh meramaikan jumlah umat dia. Ini seronok bila meramaikan umat ni, bab seronok ni. Bab bila meramaikan umat ni tak lain tak bukan babnya balik pada bab pernikahan. Dengar student KKBT. Ni benda-benda anda suka, bab kahwin-kahwin ni. Kahwin-kahwin seronok, main kahwin-kahwin pun seronok. Okey? Jadi ni dengar. Nabi kata ramaikan jumlah umat. Ramaikan jumlah umat melalui jalan perkahwinan. Kenapa? Sebab Nabi kata, aku bangga dengan umat aku yang ramaikan umat aku. Nabi suka bila ramai follower. Nabi seronok. Nabi suka bila follower dia ramai. Sebab apa? Bila follower ramai, Nabi boleh merebut satu tempat yang dinamakan sebagai Maqamah Mahmudah. Maqamah Mahmudah ni bila kita baca? Dalam doa selepas azan setiap hari. Maqamah Mahmudah ni tempat yang perlu disaingi oleh setiap Nabi yang ada. 124,000 Nabi, 313 Rasul. Setiap daripada seorang itu bersaing nak dapatkan satu tiket khas, special seat yang namanya Maqamah Mahmudah. Apa Maqamah Mahmudah ni? Kita panggil dia macam tempat yang paling dekat dengan Tuhan. Request apa je boleh dapat, confirm. Tu kira penghulu lah, tok penghulu lah kita kata. Sebab itu Nabi nak umat dia ramai. Tiap kali kau baca doa, jangan tinggal yang itu. Baca Maqamah Mahmudanil ladzi wa'attah tadi. Tu doa dalam azan tadi, bab azan, lepas azan tadi baca. Okey? Jadi jangan tinggal. Sebab apa? Nabi nak umat ramai supaya kita banyakkan baca doa tu. Minta supaya Nabi dapat top, atas sekali, penghulu kepada Nabi-Nabi yang ada di padang mahsyar. Boleh ambil kita ni umat yang awal masuk dalam syurga. Tu Nabi nak rebut maqam Mahmudah tadi. Sebab tu Nabi nak sangat kita ramaikan umat. Nabi nak sangat kita ramai followers hari ni. Dia suka, dia seronok. Lebih kurang hari ni umat Nabi hari ni pun sekitar 2 bilion ramai. Jadi tak cukup ramai lagi. Kahwin biar ramai lagi orang ada. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Jadi macam kita sebut tadi, ada Rasul yang tak ada follower.
Ada rasul yang tak ada follower yang ini kisah rasul yang tak ada pengikut ni disebutkan dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin kita baca tiap malam Jumaat kan. Ayat 13 ayat 14 tu tengoklah kisah nabi yang tidak ada pengikut. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Bacalah ayat tu. Panjang. Cerita dia tentang nabi mula-mula diutus 2 orang. Lepas tu 2 orang tu pun dinafikan kepercayaan, datang Allah hantar lagi nabi ketiga. Inilah 3 nabi yang tak ada umat. Kalau dah kata tak ada umat, ya sama juga tak ada juga follower yang boleh bantu untuk dapatkan makam tu. Dah tercicir pula. Nabi Yunus, berapa ramai umat dia? Nabi Yunus 2 orang aja. 2 orang itulah yang Nabi Yunus hajar. Daripada berapa tahun dia berdakwah, 30 tahun sekitar tu. Sampai Nabi Yunus merajuk. Nabi Yunus bawa diri merajuk sampai kena telan ikan nun. Nah, orang agama pergi share dia punya ilmu, yang ikut 2 orang 30 tahun. Jemu ke tak jemu kalau kita? Datang surau ni buat guru takmir, yang datang pengerusi dengan Ustaz Faizal aja. Maghrib itu, Isyak itu, Maghrib Isyak 30 tahun macam tu. Dia jemu. Dah bawa lah diri. Nabi Yunus bawa diri, dah bawa diri merajuk tu. Ada yang istilahnya kata merajuk. Ada yang kata nak bertenang dulu, cool down. Bawa diri merajuk, jatuh dalam laut, telan di ikan nun. Kita punya penceramah ni, guru takmir kita, kalaulah hari ni merajuk, ajar masjid tak ada orang datang, merajuk, jatuh sungai sayung tu, makan di ikan patin ni kat situ. Kalau ada ikan patin di situ. Itu kalau orang agama merajuk. Orang agama mana boleh merajuk, mana boleh hati tisu. Mana ada orang agama hati tisu, kena kuat. Betul. Nah, kalau hati tisu ni biasa-biasa Caprice saja hati tisu. Contoh, Caprice lagi. Okey. Jadi sebab itu kena kuat, kental. Sebab itu Nabi kita kena apa pun cabaran, no problem lah. Ini benda kecil lah. Orang Taif buat Nabi macam mana? Teruk Nabi kena di Taif. Teruk Nabi kena kat Taif, kena baling dengan itu dengan ini. Pergi berdua dengan anak angkat. Yang Nabi pergi tu, yang Nabi sampai tu, kota Taif tu pula bukan tempat yang Nabi tak pernah sampai. Bukan tempat yang orang tak kenal Nabi. Tempat moyang Nabi yang namanya Atikah kat situ. Moyang Nabi nama Atikah, duduk di Taif. Kampung tempat Saidina Osman. Kat situ. Bukannya tempat yang agak jarang Nabi tak pernah pergi pun. Tapi sebab apa? Mereka tolak ajaran Nabi, tak percaya. Orang gila ni, bawa agama baru, tak percaya. Kalau ikut, Nabi teruk kena daripada yang biasa. Nabi punya ujian 2 kali ganda daripada manusia biasa. Kalau demam Nabi 2 kali ganda. Kalau suhu kita kena 40, contoh paling tinggi, Nabi 80. Pernah sahabat tanya, kalaulah engkau ditimpa sakit dengan berganda macam ni, adakah pahala juga berganda untuk engkau? Semestinya. Nabi jawab, dah kalau sakitnya pun double, mestilah pahalanya pun double. Itu. Sebab itu ujian yang Nabi dapat di Taif dahsyat. Teruk Nabi kena di bumi Taif. Tetapi Nabi kata apa? Jangan, malaikat gunung offer nak terbalikkan, nak hancurkan. Kita kalau kita kena garit sikit pun, marah kan Ustaz Faizal? Marah tak kita kena garitkan budak-budak? Kereta je. Ini Nabi tubuh badan tu, tubuh badan meleleh darah habis. Tapi Nabi masih cool. Nabi kata apa? Arju an yakhruju min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Nabi kata, jangan buat apa-apa dengan orang macam ni. Mereka tak tahu. Sesungguhnya aku berharap satu masa nanti akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka ini satu zuriat yang akan beriman dengan Tuhan dan tidak akan sesekali mensyirikkan aku. Itu Allah bagi tahu. Nabi bagi tahu tu masa di Taif tu. Kalau kira teruk Nabi kena. Dalam perang Badar pun sampai patah gigi dan sebagainya, masih boleh cool. Nabi punya isteri pun kena fitnah. Dulu kalau kena tahu, dulu admin grup WhatsApp zaman Nabi tu di Madinah tu, ada satu nama dia Abdullah bin Ubay. Itu kepala bapak munafik. Itu admin grup WhatsApp tu. Ada berita terbaru, dia sebar dulu. Dia dulu. Bawah-bawah dia siapa? Bawah ni tadi itulah bapak tadi, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kepala dia. Dia admin grup. Apa-apa cerita babak yang menipu munafiknya tu dibawa dulu cerita. Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Okey? Nama ketua munafik dahulu. Tetapi anak dia jadi anak yang dekat dengan Nabi. Nabi kalau tak dapat tackle mak bapak dia, Nabi tackle anak dia. Ini cerdik Nabi dalam dakwah dengan orang muda.
Nabi tackle orang muda. Sebab tu ramai. Hanzalah tadi tu anak pembesar Quraisy, anak orang besar. Bapa dia kafir, tapi Nabi tackle Hanzalah. Hanzalah masuk Islam, tinggalkan segala kekayaan, ikut Nabi. Itu Hanzalah. Banyak lagi cerita Thauban, cerita Sa'labah, banyak cerita orang-orang muda. Jadi sebab itu kita kena tengok, kita kena belik di manakah kita punya kedudukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz, lama lagi? Dah lapar dah ke? Boleh lagi? Boleh, insya-Allah. Baik. Saya habiskan sikit, mungkin ada cerita sonok je lagi. Tadi dah berarak kan, Berarak mungkinlah rasa penat kan. Saya pun kalau masa di Felda Selancar tu, saya berarak guna Hilux. Sedap lah duduk Hilux tengok pakcik-pakcik pulang motor. Itu pun pulang motor berlumba pakcik-pakcik tu. Ngeng. Kejap dia nak ke depan, kejap dia tinggal ke belakang. Tak boleh kalah. Pakcik pun bersaing sama dia. Lumba motor. Naik Hilux sedap sikit lah. Okey, tapi tak apa, jalan kaki banyak lah, ikut sunnah dapatlah pahala sambil berselawat kan. Okey, tapi nak bagi tahu, kita punya sambutan bila kita sambut Maulid Nabi, ini rukun yang biasa lah. Ini rukun kat sisi kita lah, bukan kat sisi Quran, kat sisi Nabi, tidak. Rukun kita lah. Rukun kita mesti ada perarakan. Lepas perarakan mesti ada syarahan. Lepas syarahan wajib ada makan-makan. Yang itu baru wajib. Yang itu baru wajib. Kalau rukun tadi tak ada, biasa yang ketiga tadi. Itu kalau tak ada orang marah. Makan-makan tadi. Sebab itu yang nombor 3 itu kena jaga rukun tu. Saya cakap dengan Felda Selancar waktu tu, dia punya pengacara, bila saya kata makan-makan, cepat-cepat dia potong. Ada Ustaz, ada makan, ada makan. Jadi itu rukun biasa dalam sambutan kita punya Maulid Nabi kat tempat kita. Okey. Jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan itu sendiri pun dapat manfaat untuk diri kita, bahkan kita berkongsi manfaat dia untuk seluruh orang yang berada kat taman kita ni. Kita lalu depan rumah dia, dapat manfaat. Dapat juga selawat dia dengar kan, kita dapat pahala, dia pun dapat pahala, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Jadi sebab itu ada peluang untuk buat majlis sebegini, teruskan. Kita ada peluang kan, buat teruskan. Okey, walaupun kes sekarang ni pun dah makin menaik semula, kes dah tinggi balik. Baik. Jadi tadi kita teruskan lagi sedikit lagi. Apa lagi bukti Nabi sayang kita? Berkaitan dengan kisah Nabi Musa pula sikit. Kisah Nabi Musa yang kita tahu, yang masyhur, bila Nabi Isra dan Mi'raj, okey, daripada kota Mekah. Isra Mi'raj ni apa je punya cerita dia sebenarnya? Antara ringkasan kepada cerita Isra Mi'raj, Nabi dalam tahun kesedihan. Bila datang tahun sedih, ini cerita pasal emosi. Cerita pasal emosi Nabi. Dia dah ditimpa dengan kematian 2 orang sekaligus dalam tahun yang sama, bapa, saudara dan juga isteri Nabi. Bila dah hilang 2 orang yang Nabi sayang, Nabi perlukan ada hiburan untuk semangat dia balik dakwah. Dia perlu ada semangat. Lalu Allah kata, tak apa, ginilah. Jom, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulah. Wahai Rasulullah, Maha suci Tuhan, aku bawa engkau travel. Jom, pergi mana? Isra wal Mi'raj. Dalam Isra wal Mi'raj paling seronok bila Nabi jumpa dialog antara malaikat nabi-nabi yang berada di langit-langit, langit 3, langit 4, jumpa Nabi Musa. Ini Nabi Musa berada dengan Nabi. Ini orang kamcing sungguh. Kalau kita kata cerita, kalau kita biasa sambut awal Muharram kan? Muharram. Bulan Muharram kita sambut 10 Muharram, kita bagi tahu hari Ashura dan sebagainya. Orang Yahudi klaim itu hari dia. Ini hari Ashura, ini hari kita. Kita meraihkan kerana Nabi Musa selamat daripada Firaun. Dia bagi tahu gitu. Jadi kita kena raikan, kita kena puasa. Nabi kata, balhum ahaqqu, bahkan aku lagi berhak sambut daripada engkau. Ini aku punya member. Nabi beritahu, ini aku lagi kamcing daripada dia. Ini abang long aku, Nabi Musa. Sebab apa Nabi sayang sangat dengan Nabi Musa? Ini Nabi Musa banyak bagi bantu kita hari ini dalam bab solat terutamanya. 50 waktu satu hari. Kiralah Ustaz Faizal, 50 waktu satu hari berapa minit setiap sembahyang? 50 waktu satu hari. Itu minta turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa cerita naik atas tadi, ada apa? Bab apa bincang? Bab solat. Oh, bab solat. Kenapa? 50 waktu. Tak boleh. Kau punya umat tak larat.
Inilah waktu ni ada satu dialog Nabi Musa bagi tahu umat engkau ini lemah, umat engkau ni tak kuat, fizikalnya kecil dan sebagainya. Habis dia bagi tahu semua tentang kriteria umat akhir zaman. Ini kita hari ni takkan mampu buat 5 waktu pun tinggal. Bincang. Lala bila sampai ke 5 waktu, Nabi Musa masih lagi cakap dengan Muhammad Rasulullah, wahai Rasulullah, minta kalau boleh minta 1 tahun sekali semayang ni senang. Solat hari raya je pun dah okey dah. 1 kali pun okey. Tu Nabi Musa punyalah. Nabi pun kata aku dah cukup malu dah. Banyak sangat diskaun. Turun kejap dapat 5, turun kejap dapat 5. Nabi pergi tebalkan muka untuk kita hari ni. Sampai dapat diskaun. Kalau Nabi ikut Nabi Musa hari ni kita semayang raya dah selesai, tak semayang dah. Senang. Tapi sebab itu inilah jasa Nabi. Sebab apa kita kena sayang, kena cinta? Sebab kita nak kenang jasa Nabi. Susah untuk kita. Lalu tahun kesedihan, pergi Isra Mi'raj, tebalkan muka jumpa Tuhan, mengadu minta ampun untuk umat. Banyak kerja Nabi buat. Adakah kita ingat pada dia? Tu kena tanya dengan diri kita. Sebab itu kita ni umat bongsu, umat yang lemah sahaja. Nabi Musa kata kita umat bongsu, tak larang nak buat apa pun. Jadi tapi dalam kita punya lemah ni, Nabi ada sebut umat Muhammad walaupun dia umat bongsu, ada 5 kelebihan bagi umat yang lemah ini. Ada 5 kelebihan umat yang lemah ni. Yang pertama, walaupun badannya kecil, kami jadikan badannya, fizikalnya kecil itu supaya tidak sombong, tak megah dengan badan tu. Sadar kan, hari ni orang sadar sikit pun dah bangga. Tengok otot aku, main. Tengok, bangga dengan fizikal. Ini Tuhan jadikan yang sebenarnya Nabi Musa kata itu masih biasa, masih fizikal yang lemah lagi. Kalau kata sadar bodybuilder dan sebagainya kan, itu masih biasa. Kami jadikan body kecil itu supaya tak sombong. Kalau tubuh besar, gagah, engkau akan jadi macam kaum-kaum dulu. Rasa tubuh besar, boleh buat bangunan sendiri, boleh pahat batu-batu jadi rumah, engkau dah rasa sombong dengan tubuh engkau tu. Itu sebab ni kemuliaan untuk kita. Yang kedua, fizikal kecil supaya belanjanya tak melampau. Badan kecil, kita ni orang kecil, makan janganlah over sangat. Kalau kita ni buat makan bukan main gila, kan? Nabi dulu makannya sikit aja kan. Kita sikit-sikit makan. Kan jauh beza. Kan jauh beza kita dengan umat Nabi kan, dengan Nabi kan. Nabi punya ikat batu kat perut lapar. Sahabat nampak. Kita hari ni kalau tanya dah makan ke belum, jangan cerita lah. Daripada PKP 2 tahun lepas sampai hari ni tak berhenti makan. Tu orang kita lah kan. Bukan cerita bukan orang kat sini, saya lah. Jadi sebab itu fizikalnya kecil supaya belanja tak melampau. Kalau baju raya tu kalau pakai saiz besar kan susah, banyak modal kan. Kalau macam ini berapa ringgit, 50, 60 kan jubah. Kalau tidak nak buat baju, tapi bezalah dengan yang perempuan yang tak ada nama Muhammad tadi kan. Dia kalau baju tak kira harga berapa, melaram yang penting. Contoh. Jadi itu yang kita nak bagi tahu, belanjanya ikut kepada kemampuan, jangan melampau. Itu tujuan dia, itu kemuliaan untuk umat Muhammad. Yang ketiga, kenapa dijadikan umat ni lemah? Supaya umurnya pendek. Bila umur pendek, zunubun qalil, dosanya sikit. Umur 70, 60, 40 dah tak ada. Banding beza dengan umat dahulu, umat Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun tu tempoh dakwah. Berapa lama pula dia hidup? Beribu tahun. Dah berapa lama pula amal kena audit. Kabar mahsyar sangkut macam tu aja. Lama orang bawa bonetnya kosong, laju pergi. Immigration check tak ada benda. Kena umat Nabi Nuh check macam-macam, bawa senjata lah, bawa itulah, bawa ini kat belakang bonet penuh. Tu berat tu. Banyak timbang dia, kena kira. Sebab itu untung kita umur pendek dosa banyak. Masalahnya kita umur pendek dosanya banyak. Itu masalah. Dahlah umur pendek banyak pula tu dosanya. Tu mudah-mudahan kita minta dengan Tuhan, ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami hadir hari ini sebagai satu jalan kau hapuskan segala dosa kami, asbab kami cinta dan sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya-Allah. Doa yang itu. Kita tak tahu mana satu amal kita yang kita bawa jumpa Tuhan, tapi carilah, mudah-mudahan mintalah satu amal yang kita lakukan, inilah tiket ekspres kita boleh potong tangkona umat-umat lain nanti. Kita boleh shortcut jumpa umat-umat lain nanti tu. Sebab itu kita kena minta. Seterusnya, yang keempat, dijadikan ramai orang miskin. Kerana apa? Ramai hari ni orang miskin sebab apa? Supaya kuranglah auditnya di akhirat nanti. Kalau Qarun punya cerita, berapa lama dia kena hadap tu kan?
Firaun punya cerita berapa lama. Jangan cerita yang jauh-jauh, cerita kita punya keadaan sekeliling pun. Kalau cerita ahli politik jangan ceritalah, memang banyak harta lah kan. Kita ni orang biasa, orang Taman Anggrek zon 3 ni adalah sebuah rumah, sebuah kereta. Itu pun lama juga kena tanya daripada mana beli, berapa hasil dapat dulu, ada apa ngelak cukai LHDN ke apa, mana semua kena tanya. Letih sebab itu kena hati-hati dalam kita punya bab harta. Kena tengok, pastikan ada satu portion yang kita sediakan untuk dapat jalan shortcut, jalan potong terus. Kemudian yang kelima, tempoh duduk dalam kubur tak lama. Itu sebab umat kita lemah. Antara kemuliaannya kita duduk dalam kubur tak lama. Kalau umat dahulu berapa tahun dah, berapa ribu tahun dah dia orang duduk dalam tu. Kita ni supaya bila dibangkitkan segera. Tak adalah rasa lama jenuh duduk dalam kubur, dah lah kena seksa seorang-seorang, boring. Dari sebab itu dijadikan dalam kubur tempoh kita singkat. Ini umat Muhammad punya keistimewaan. Kenapa jadi lemah? Boleh lagi tak ni? Boleh. Kalau lapar cakap lapar, berhenti kejap sambung lagi. Macam masuk kelas. Okey, sikit lagi insya-Allah. Nabi sayang dengan kita. Umat yang paling umat akhir zaman ni, kenapa Nabi sayang sangat? Sebab kita ni paling terdedah dengan maksiat. Paling terdedah dengan maksiat. Segala maksiat orang zaman dulu punya cerita datang balik pada kita. Semua sekali gabung. Gabungan daripada penyakit orang dulu datang balik hari ni. Itu yang kita kena jaga-jaga hari ni macam-macam penyakit. Okey. Jadi kalau kita tengok zaman dulu paling mudahlah kita tengok zaman dulu. Ialah mungkin ada yang lebih berusia daripada saya, macam haji-haji kat depan saya, ayah-ayah saya, ustaz sendiri, tuan pengarah kita, ibu-ibu kat belakang. Mungkin ada yang lebih usia kan. Kalau orang dulu nak cari maksiat susah ke senang? Cakaplah susah. Kalau mencari senang, kalau mencari kan. Kalau nak nampak tu, kalau zaman dulu nak dapat berita-berita artis pun susah. Ada pun ada majalah mangga. Kan majalah mangga orang lama tahu lah kan, majalah mangga. Posing kat tepi kolam renang lah. Itu majalah mangga. Itu dulu nak kena beli, nak keluar modal. Hari ni tak payah. Hari ni kalau kita pergi Bazar Karat, contohlah Bazar Karat, kat depan tu, jalan yang kedai depan kita masuk pintu depan tu, kat situ jual peha ayam. Masa dalam peha orang banyak lagi. Itu cerita tentang situasi kita hari ni, fenomena. Benda tak payah beli. Benda hari ni semua nampak depan mata, free of charge. Betul? Ini cabaran kita. Sebab tu Nabi sayang sangat kat kita. Minta pengampunan untuk kita sebab kita terlalu terdedah dengan maksiat hari ni. Tak nak, takut umat aku masuk neraka, ya Allah. Sebab banyak sangat yang mereka kena hadapi akhir zaman. Nabi minta. Hari ni maksiat terang-terang, no problem, hujung jari. Hujung jari je. Kalau kita buka YouTube kan, hari ni nak buka YouTube, nak cari ceramah Ustaz Somad contoh kan, Ustaz Somad cari tayar Ustaz Somad, nak dapat ke ceramah Ustaz Somad, nak kena skip dulu iklan. Anda ingatkan perut kurus, kedai. Perut juga nampak, perut dulu. Nampak? Nak tengok ceramah Ustaz Somad. Itu ujian hari ni kan. Segala benda semua atas tangan je. Semua boleh cari, semua boleh search, no problem. Okey, kalau dulu nak rakam lagu pakai apa? Pakai kaset. Kan? Pakai kaset. Itu pun kaset bapak punya dulu, kaset Taranum, kaset Berzanji. Nak rakam lagu Wing, kosongkan dulu, buang kaset lagu dalam kaset tu. Rakam lagu yang dia nak. Habis kaset Taranum bapak dia buat rakam lagu Wing. Bapak masuk kerja, bawa masuk kereta, tekan keluar lagu lain. Ini punya klasik zaman dulu. Nak cerita banding beza hiburan hari ni terlalu mencabar untuk kita. Bila kaset tu sendiri pun, kita dulu record punya susah. Hari ni nak record, semua dah ada smartphone, senang semua sekali. Okey, sebab itu cabaran kita lain beza. Belum cerita lagi tentang Netflix, TikTok kan. Itu lagi berbisa semua tu. Sebab itu kena hati-hati pada penggunaan gadget, penggunaan yang kita dapat hari ni. Jangan gunakan kemudahan itu untuk kemudaratan kita. Okey, walaupun kalau kita cerita bab gadget ni, manfaatnya lebih kecil daripada mafsadahnya, keburukan dia. Sebab tu kena hati-hati. Okey, sebab tu Nabi bimbang dengan generasi bongsu ini, maksiatnya terlalu mencabar. Okey, jadi kalau kita tak cari maksiat pun, hari ni maksiat datang pada kita. Maksiat sendiri datang pada kita. Orang lalunya dengan tak ada tuan aurat contoh. Jadi macam-macam cabaran.
Tu semua benda kita kena jaga. Okey. Jadi sebab itu antara yang Nabi pesan juga dalam bab kesihatan. Ini kesihatan tadi yang kita dah pesankan, jangan makan sikit-sikit makan tadi tu. Okey. Bab kesihatan kena jaga. Sebab apa? Hari ni macam-macam penyakit. Kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, macam-macam penyakit orang kita hari ni. Okey, tapi penyakit-penyakit tadi tu boleh sembuh dengan izin Allah melalui jalan sedekah. Itu yang Nabi garanti, insya-Allah. Mudah-mudahan cuba usahakan. Dawu mardakum bisadaqah. Rawatlah segala penyakit-penyakit kalian melalui jalan sedekah. Orang kita cubalah usahakan yang itu sambil buat alternatif untuk rawatan hospital sebagainya. Sedekah banyakkan. Boleh diubati, insya-Allah. Penyakit kencing manis boleh diubati, insya-Allah. Mudah-mudahan izin Allah. Tu lalu jalan sedekah. Ada satu penyakit yang tak boleh ubat. Yang ini tak ada ubat penyakit ni. Agak-agak ni sakit apa ni? Yang ini memang tak ada ubat. Kalau tadi kencing manis kan, ini penyakit tak boleh ubat, kencing member. Ini memang tak boleh ubat. Kencing member memang tak boleh ubat. Ini kurang hajar punya penyakit ni. Yang ini kena jaga penyakit ni. Ini tak boleh ada ubat. Kau sedekah macam mana pun tak terawat penyakit dia. Ini hati-hati, kencing member ni banyak akhir zaman ni. Okey. Baik, itu kencing member. Okey, kita ambil sikit tentang situasi Halloween yang berlaku di Saudi hari ini. Sikit saja. Kalau kita tengok kenapa orang marah sangat dengan sambutan Halloween ni. Halloween ni kalau kita tengok yang berlaku yang terdekat dalam masa terdekat ni, yang besarnya Saudi, yang satu lagi yang berlaku di Seoul, Korea tu. Di Seoul Korea yang mana rempuhan berlaku mati. Ingatkan rempuhan kat Mina aje. Musim haji tu mati ramai kan. Rupanya di Korea sambut Halloween mati sebab rempuhan. 154 orang setakat tu mati sebab rempuhan. Lalu jalan sesat, lorong-lorong yang celah-celah sempit, tak tahu nak ke mana, bersesak-sesak, tak dapat nafas, mati semua, sesak nafas. Mati tengah pakai baju Halloween, mati tengah dalam sambutan-sambutan yang tak apa-apa. Kan, sambutan. Kalau kira Arab Saudi tu sebab dia penjaga tanah suci, sebab tu kita marah. Engkau mengaku engkau khadim al-haramain, kau penjaga tanah suci, tapi apa yang kau buat? Kalau buat sambutan maulid kat sana, tak boleh, haram. Sambut maulid dikira bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala perbuatan yang dibuat-buat, yang Nabi tak buat, itu dikira sesat. Perkara sesat masuk neraka. Tapi kenapa buat Halloween kat sana? Kalau kata dia orang jaga sungguh dengan apa yang Nabi ajar, Arab Saudi, tapi kenapa dia buat Halloween? Dapat kebenaran khas, rasmi daripada kerajaan dia, daripada hukumah kat sana. Untuk sambutan Halloween tu, bayangkan. Terang-terangan disambut. Lelaki perempuan dah cerita, dah okey dah bebas dah. Kalau dulu pergi stadium pun malu-malu perempuannya. Sekarang dah tak kisah. Sebab apa? Visi 2030 tadi yang saya bagi tahu. Reformasi sosial untuk memodernkan bangsa Arab supaya wujud Eropah baru di Timur Tengah. Tu cerita dia. Nak wujudkan Eropah baru. Tengok Eropah hari ni macam mana. Seronok. Nak gay pun boleh, LGBT pun boleh, no problem. Tapi sebab itu kita kena pandang juga dari sudut positif. Di Eropah sekarang sedang meningkat naik penganut-penganut yang beragama Muslim pun dah ramai. Seimbang. Dalam pada Arab Saudi mula rosakkan masyarakat, sebenarnya di Nusantara kita telah pun kembali untuk keajaran agama. Maulid banyak dibuat di sini. Tu beza Nusantara. Sebab itu apa yang Nabi sebut untuk akhir zaman dan sebagainya, datang tentera panji hitam daripada arah timur dan sebagainya tu, barangkali ramai yang mengandaikan datangnya daripada Indonesia dan juga Malaysia. Mudah-mudahan kita lah tentera-tentera itu. Amin, insya-Allah. Dalam Saudi merosakkan masyarakat, tengok hari ni kita masih lagi untung, kita syukur dapat buat. Kalau dia kata haram, buat. Kalau tak buat, kalau tidak dibuat Nabi, masuk neraka. Itu sifat dia kalau Arab Saudi. Kalau Nabi tak buat, neraka. Tapi kenapa sambut Halloween? Soalan dia. Tu kita kena tengok keadaan di sana. Jadi sebab itu Nabi dah pesan, sungguh satu zaman nanti akan datang, akan datang satu zaman itu di mana manusia akan ikut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak. Lubang biawak besar kecil? Kecil. Orang ni dia cerita tentang umat orang nak masuk sampai ke dalam tu, nak tengok apa ada dalam tu. Tu level ni Nabi bagi tahu sampai. Kenapa Nabi gambarkan biawak dalam hadis tu? Kenapa Nabi gambarkan lubang biawak zaman tu? Sebab apa? Sebab lubang biawak adalah fenomena yang nampak depan mata orang-orang kat sekitar tu.
Bila nampak, senang nak banding beza. Oh, lubang biawak kecil aja. Tapi Nabi sebut kenapa boleh masuk dalam tu? Tu Nabi ambil yang kena dengan situasi masyarakat kat situ semasa. Okey. Jadi sebab itu bila Nabi kata macam tu, sahabat tanya, adakah mereka itu adalah mereka daripada golongan Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi jawab apa? Ahli hadis. Faman? Lalu siapa lagi? Puak-puak tu lah. Mereka lah yang akan membawa kerosakan kepada kita. Sebab tu Al-Quran sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah reda dengan kita orang Islam selagi mana kita tidak ikut jalan mereka. Hari ni kita ikut tak? Sikit demi sikit. Yang viral kita suka tengok, ikut orang buat apa trending, challenge tak apa-apa kan. Kan saya pun terikut juga dah. Macam-macam, menari tu, menari ni, buat itu, buat ini, pakai filter. Wah, pakai filter ni yang seronok ni kalau cerita perempuan ni. Perempuan sekarang dah tak payah keluar modal beli makeup. Filter tu dah okey dah. Filter tu lah makeup dia hari ni. Jimat sikit. Tu filter kan, sebut kat pakcik-pakcik kan tak tahu pula. Haji-haji ni apa benda filter ni kan. Jadi itu ujian dan cabaran kita. Kita banyak ikut rentak orang, sampailah hampir ke lubang biawak pun kita masuk hari ni. Sebab tu kena hati-hati. Mereka tak reda selagi kita tak ikut cara mereka. Hati-hati. Proses normalisasi, proses liberalisasi sedang berjalan. Wa imma di Arab Saudi, wa imma di Malaysia, paling ketara di Arab Saudi. Liberalkan semua pengikut yang ada kat sana sekarang. Siapa yang buat? Putera Muhammad bin Salman, raja. Tu dia. Jadi sebab itu berat. Raja berani buat macam tu. Dia rosakkan tempat macam tu kan. Jadi saya tak tahu sebab lepas beberapa hari sambutan tu ada yang viralkan bagi tahu berlaku ribut dan sebagainya di Masjid Haram dan sebagainya. Saya tak sempat tanya dengan saya punya tim dan kawan-kawan saya di Mekah, orang-orang yang mukim kat sana, duduk sana, nak pastikan. Biasa kalau saya terima berita-berita macam tu, saya sahihkan dulu. Sebab ramai jemaah umrah, dia orang tanya dalam grup WhatsApp, Ustaz sahihkan berita ni? Hantar sekali banyak video. Video puting beliung, video ribut kat kawasan Masjid Haram dan sebagainya. Jadi saya kata saya tak sempat nak sahihkan. Memang kita tanya orang sana dulu. Sebab kadang kata, ni bukan semalam berlaku, dah 2 tahun lepas. Sudah 2 tahun punya cerita. Orang kita kat sini angguk, ya, bagi tahu. Bawa ke masjid cerita, baru semalam saya terima berita Masjid Haram kena ribut. Bila kita belik balik 2 tahun punya video. Tu sebab hati-hati dalam memviralkan, dapatkan yang sahih. Fatabayyanu, konsep tabayyun, cari tahu betul-betul. Okey, Arab ini kalau dia gila, lebih gila daripada Eropah. Gila orang Arab lebih gila daripada orang biasa. Sebab itu kena hati-hati. Orang Arab dia luar biasa kalau gila dia. Okey, luar biasa. Dia tak peduli apa, dia buat lebih. Kalau dia tengok Eropah boleh buat macam tu, dia buat lebih daripada Eropah buat. Tengok, gila gila orang tu. Jadi sebab itu yang jadi kemusykilan hari ni, dia disambut secara rasmi. Dia diberikan lesen khas rasmi sambutan tu, Halloween tu. Bayangkan, punyalah dah lama mereka idamkan suasana tu sebenarnya. Nakkan yang itu. Okey? Jadi sebab itu kalau kita tengok, kesian pemimpin-pemimpin kat sana sendiri pun, antaranya bekas Imam Masjid Haram. Saya maklum, mungkin haji-haji sendiri pun dah maklum, Imam Sheikh Saleh kena tanggapkan. Kritik konsep-konsep yang berlaku di Arab Saudi, kritik ketika khutbah, terus kena tangkap, kena penjara 10 tahun. Tak ada kompromi dah. Kritik benda jahat, benda mungkar depan mata, menangis dia cerita benda tu kan. Menangis bagi tahu, aku cuma nak elakkan benda mungkar yang berlaku tempat suci Nabi, tapi kenapa kena tangkap? Bayangkan. Tak ada kebebasan untuk bersuara dalam nak tegakkan hak syiar Islam kat situ dah. Habis puteranya dah macam tu. Sebab itu kena hati-hati. Kita tengok makin lama kita makin datang zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedia atau tidak? Kita sendiri tanya diri kita. Dah sedia belum nak hadap ni? Kita sendiri tanya. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana berlari-larilah si bapa daripada anaknya, anak lari daripada bapa lari daripada anak lari daripada mak. Dah tak ada dah, orang tak peduli dah. Sebab itu hari itu akan datang. Bila dibangkitkan, semua dalam keadaan telanjang.
Dengan amalan masing-masing, ikut pula kadar kiraan amalan masing-masing macam mana. Semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tak kisahlah waktu tu kita bogel, orang tak tengok dah. Macam kenal. Tak ada dah. Waktu tak ada. Ini pengerusi KRT dan Maghrib tu 3. Tak ada. Tak ada. Engkau waktu tu jangan sibuk-sibuk nak tengok orang punya. Engkau punya tengok sendiri. Jangan, tak ada dah waktu tu. Tak ada. Okey? Jangan kata ini Ustaz Faizal. Tak ada. Tak ada. Ustaz Faizal orang baik, anjurkan masjid Maulid, mana mungkin telanjang. Awak ni pun. Okey. Jadi sebab itu kita akan dibangkitkan dengan amalan masing-masing ikut kadar kiraan amalan kita. Baik, sebelum saya tutup saya punya majlis pada pagi ini, ingin saya bawa satu kisah berkaitan dengan satu orang Yahudi buta. Orang veteran Yahudi buta yang sering hina dan caci Nabi semasa Nabi masih hidup. Sepanjang masa. Peristiwa ni berlaku di Madinah. Orang Yahudi ni duduk di kawasan pojok. Pojok ni apa? Sudut-sudut. Pojok pula dah tiba-tiba. Sudut Di sudut tu dia duduk. Tiap hari kerja dia apa? Mencaci Nabi je. Muhammad ini orangnya gila, tak tahu apa yang dibawakan dakwah. Habis dia ngarut pada macam tu je. Tapi dia buta. Dia buta. Okey. Nabi ni dia kenal orang tu. Tiap kali Nabi datang situ, Nabi datang jumpa orang tu, Nabi suap. Nabi kunyahkan makanan, Nabi suapkan orang tu, Nabi makan. Orang tu tak tahu. Waktu Nabi suap makanan, orang tu masih lagi hina Nabi. Muhammad ni si gila, orang yang tak betul, bawa ajaran sesat, tak macam-macam hina Nabi. Nabi terus suap macam biasa. Bagi je makan. Sambil dia mengomel mulutnya, orang Jawa kata mengomel kan mulutnya kan. Biar lantak engkau mengomel lah. Nabi suap makan. Makan aja. Nabi tak ada, Nabi tak buat apa pun. Walaupun Nabi dihina, walaupun Nabi dicaci, Nabi stay cool. Stay cool Jadi lepas Nabi wafat, Abu Bakar datang jumpa Nabi. Abu Bakar datang jumpa isteri dia, anak dia lah. Isteri Nabi tu anak dia, Aisyah, anak Abu Bakar. Datang jumpa Nabi, datang jumpa dengan Aisyah. Abu Bakar tanya, wahai anakku, apakah kebiasaan yang aku masih belum buat, yang Nabi biasa buat? Apa dia? Dah buat ini, cek balik, dia buat checklist. Ini dah buat, ni dah buat, ni buat. Oh, ada satu benda, bagi makan orang Yahudi buta di kawasan sudut di Madinah. Itu satu kebiasaan yang belum dibuat. Lalu Abu Bakar pun pergi cari orang Yahudi, cari, nampak ada satu orang Yahudi masih lagi menceceh mulutnya kat situ. Hina Nabi. Lalu Abu Bakar buat apa? Abu Bakar pergi pada Yahudi tu, bawa benda yang sama macam Nabi buat. Dia bagi makan. Tapi beza dia, Abu Bakar tidak mengunyahkan makanan tu secara hancur macam Nabi buat. Orang Yahudi tadi dapat kunyahan Nabi tau. Kunyahan Nabi tu dia dapat direct daripada mulut Nabi. Orang ni kalau sahabat ni zaman dulu punya kejar Nabi punya air liur, Nabi punya darah, Nabi punya peluh, Nabi punya air kencing. Kita hari ni ada yang kejar tak air kencing kita? Punya bagi tahu mulia, nak bagi tahu mulia, beza mulia kita dengan Nabi. Tu kita nak bagi tahu tak sama. Sahabat dulu punya kejar benda-benda macam tu. Apa yang Nabi ada, semua benda tu semua kalau boleh nak ikut. Tengok Ibnu Umar sendiri ikut. Ibnu Umar sendiri orang itu kopi klon Nabi. Ibnu Umar ni sahabat, carilah cerita tentang Ibnu Umar. Dia sebiji ikut Nabi. Nabi kencing macam mana, dia ikut Nabi kencing macam tu. Nabi baring macam mana, itulah yang dia buat Nabi macam tu. Dia punya sayang dengan Nabi, Ibnu Umar. Baik. Jadi lepas Abu Bakar suapkan, dia perasan yang mana makanan tu bila disuapkan kasar. Sambil disuapkan tadi tu, sambil dengunyah makanan tadi tu, dia perasan sambil dengunyah dia masih hina Nabi. Abu Bakar kita tahu sahabat kan, sahabat tak boleh dengar Nabi kena hina. Bila dia dengar Nabi kena hina, Muhammad ini masih lagi tak ni, tangan dia menggigil dan seolah dia rasa macam kasar, tolak makanan tu mulut masuk dalam, dia rasa kasar. Lalu dia kata, engkau bukan orang yang biasa bagi aku makan. Engkau bukan orang yang biasa bagi aku makan ni, engkau orang lain. Lalu Abu Bakar kata apa? Ya, aku memang bukan orang yang biasa suapkan kau makanan. Lalu mana sahabat aku? Mana sahabat aku? Orang sebaik tu, dia kata orang sebaik tu, kalaulah itu yang jadi Nabi, nescaya aku percaya dia tu Nabi. Dia cakap dengan Abu Bakar. Dia kata orang sebaik tu yang suap dia. Tapi engkau bukan orang tu, engkau bukan orang baik tu. Engkau suap aku dengan kasar, tak sama dengan sahabat aku yang selalu suap aku dengan cara yang baik tu. Dia cakap. Lalu apa yang Abu Bakar bagi tahu?
Aku ingin bagi tahu, kau percaya tak kalau aku cakap ini? Apa dia? Tahu tak siapa yang suapkan kau sepanjang hidup kau? Itulah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya lagi. Dia masih tak percaya. Habis mana orangnya? Aku masih tak percaya. Mana dia? Dia telah pun wafat 2 hari yang lepas. Dia telah pun wafat 2 hari yang lepas. Apa dia rasa waktu tu? Orang yang engkau selama ni engkau kata dia gila, dia hina dan sebagainya, itulah sebenarnya orang yang telah menyuapkan ke mulut engkau, yang telah suapkan makanan ke mulut engkau dengan kasih sayang, yang telah menyuapkan engkau hasil kunyahan mulut baginda sendiri. Itulah makhluk yang dinamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Yahudi tu kat situ bila tahu Nabi lah orang yang selama ni dia hina tapi masih lagi layan dia dengan elok. Ini satu sosok makhluk Nabi yang kita bagi tahu tak ada orang boleh challenge dia punya sabar dia. Kita hari ni kalau pejam mata, orang suap kita makanan, kejap lagi lah pengerusi cuba suap saya pejam mata, pengerusi suapkan saya makanan, masuk hidung ke masuk, comot lah. Agak-agak marah tak? Marah lah kalau saya kena comot macam tu. Marah, comot sikit marah dah kita. Nabi punya pattern lain, sabar dia lain. Sebab tu orang sabar ganjaran dia mana? Syurga. Sebab itu Nabi ni walau macam mana pun orang buat dengan dia, siapa pun musuh dia, dia masih boleh kompromi. Tak ada masalah, no problem. Faham? Sebab itu kita nakkan yang sifat tu ada dalam diri kita. Tak banyak, secebis sikit pun jadilah. Sabar. Sabar ni susah hari ni, kita nak sabar susah. Sabar time susah, sabar time senang tu, itu paling susah nak buat. Tapi sabar time susah, itu senang. Benda dah tak ada, sabar je lah. Benda dah tak ada. Tapi kalau time kita ada benda tu senang, wah sombong. Tak ada masa aku nak sabar-sabar dengan kau ni. Tak ada. Sebab itu bagi tahu yang itu, sabar time senang memang susah. Memang action lah time tu orang kita. Sebab itu time susah baru kita sedar rupanya sabar ni mahal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menimpakan kamu dengan ujian apa? Khauf, takut. Ini cerita pasal emosi Nabi, pasal ketakutan manusia. Takut pasti ada dalam setiap manusia. Ju', lapar pun akan ada pada setiap manusia. Wa naqsim minal amwal, tak cukup duit, tak cukup harta, kurang duit dan sebagainya pun akan diuji. Kabarkan pada orang-orang yang macam ni, jangan nak melenting. Sabar. Sebab apa? Aku bagi perkhabaran, orang-orang yang dapat berita macam ni adalah mereka ni ahli syurga, orang sabar ni. Allah jamin yang itu. Babasyiris sabirin. Bagi tahu orang sabar, berita gembiranya syurga untuk dia orang. Jadi banyak-banyakkan bersabar. Jadi AJK masjid jadi tok siap kan. Jangan garang-garang sangat. Orang luar datang, sikit-sikit nak kunci pintu, sikit-sikit nak kunci pintu. Ini bukan tempat musafir. Contoh bukan sini, contoh kan. Takut nanti orang kata, ustaz, betul juga ni kunci kan. Malam lalu sini kan nampak kunci pula kan. Ngata aku lah tu. Okey. Jadi takut-takut macam tu, kita garang sangat dengan orang. Bersabar, bawa bertenang. Dalam hidup kita, sabar itu paling mahal. Sebab itu tajuk saya di ceramah akan datang ni di College Community Muar minggu depan berkaitan dengan pengurusan emosi Nabi. Tajuknya sabar itu indah. Jadi di sinilah saya hentikan saya punya kata-kata sabar itu indah. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak mendapat manfaat daripada syarahan saya pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup saya punya kuliah, saya nak kongsikan sikit lagu lah pada kalian, pada kawan-kawan saya, anak-anak adik-adik saya kat depan ni. Kita nak kongsi sikit lagu. Lagu ni sedap, lagu Rabbani. Sebab apa? Saya suka lagu ni sebab makna dia, bait-bait makna dia. Okey, dengar Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi, yakin ku tidak bermimpi, adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi. Sirna dahaga apabila pergi, Allahumma salli ala alladhi. Takkan nak nyanyi pula, penat pula kan. Boleh layan. Okey, kalau boleh saya sambung.
Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam ya akramar rusulil kiram arju ziyarati kulli am. Cukup Allah sebagai saksi, namanya terpahat di hati. Alhamdulillah daku memuji, di kurnia selawatnya Nabi. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawmaz ziham. Mata yang saban menangisi, rinduan Nabi tak terperi. Bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi, rumah yang mulia. Ya Allah, Engkaulah saksi, namanya bertakhta di hati, jadi bekal ke akhir nanti, moga bertemu di alam abadi. Apa yang bagus dalam lirik lagu ni? Saya ambil yang bahasa Arab tadi. Nabi adalah sebaik-baik manusia. Anam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik dan semulia-mulia utusan. Arju ziyarati kulli am. Aku berharap, wahai Tuhan aku, sampaikanlah aku di tanah haramnya itu setiap tahun ke sana. Itu yang kita minta. Dalam kita nyanyi sebenarnya doa. Sebab itu lagu ni kadang kalau dengar seorang-seorang rasa sedih. Sebab dia berkaitan dengan kita punya Nabi, berkaitan dengan kita punya permintaan, supaya aku ada peluang tengok Nabi lagi. Takkan satu kali je aku boleh tengok, bagi aku peluang tengok lagi. Takkan satu kali je aku dapat jaminan syafaat, aku nak datang tengok lagi Nabi. Jadi saya doakan mudah-mudahan, insya-Allah, saya setakat ni alhamdulillah setiap tahun belum miss lagi, tak pergi. Setiap tahun sekali. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan juga yang hadir pada hari ini, anda adalah perindu-perindu Rasul, pengunjung-pengunjung rumah Rasul, dan juga orang yang layak mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana yaumaz ziham. Ya Allah, berikan kami syafaat dalam hari-hari yang mana hari sesak, tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Jadi insya-Allah, apa yang baik itu daripada Allah, apa yang buruk itu, yang lemah itu daripada saya sendiri. Jadi kita tangguhkan kita punya kuliah dengan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.